Para hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya pengisian bagi program Bengkel Penulisan dan Deklamasi Sajak 2021 akan disampaikan oleh penceramah jemputan kedua, iaitu Tuan Abdul Hadi bin Yusof. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput penceramah kita untuk mengambil tempat. Seterusnya, menyampaikan pengisian yang bertajuk Teknik Deklamasi Sajak dan Puisi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Boleh lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas jemputan atau undangan untuk membimbing bengkel teknik deklamasi yang saya hormati Yang Besar Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Encik Azam Johari, Encik Muhammad Azam Johari, itu penasihat Yang Mulia Puan Siti Mustazah Mi'atun, Tuan Kecik dan pengerusi Yang Besar Encik Faris Hilmi Zuraidi, dan pembimbing yang tadi yang bengkel teknik atau penulisan yang saya kasihi Encik Tony Muhammad Izna atau Nimo Istiwa, dan para peserta. Saya sekarang di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dibantu dari segi teknikal segalanya oleh Encik saudara Aizat. Okey, baik Aizat. Baik, terima kasih. Macam mana Terima kasih Encik Faris. Ya, Tuan Mustazah. Okey. Baik. Saya ini dalam bengkel dalam bentuk saya tak boleh bergerak banyak Okey. Ke mana nak? Boleh mula? Okey. Boleh tuan, silakan. Boleh Saya ada untuk apa tu dia panggil apa apa tu, kita boleh lihat dengan ataupun saya sebagaimana yang kita tahu, setiap sebelum kita deklamasi itu deklamator mesti ada sajak untuk kita deklamasi Okey. Puisi untuk dideklamasi itu adalah puisi yang agak prosaic puisi yang bersifat komunikatif Ada puisi yang non komunikatif puisi Ini kena tekan lain di sini nak bisa kan? Nak suruh orang nampak. Sekarang sudah nampak. Dia nampak dah. Nampak dah? Di sini dia keluar Okey, terima kasih. Nampak boleh. Baik, ini persiapan awal ini saya ada dua sesi Satu, bagaimana teknik deklamasi itu agak-agak bersifat kena ada praktikal sikit. Tapi sebelum kita berada di pentas untuk deklamasikan sajak tu, kita harus tahu bagaimana untuk kita menghayati sajak tu. Sebagai pendahuluan prosedur awal untuk menjadi seorang deklamator ialah dia mesti menggunakan suara Suara dan nafas. Itu pernafasan dia seiring. Pengucapan vokal sangat memainkan peranan yang amat penting.
Baik, nafas kita ada 3 tempat. Di perut, di dada dan di kawasan kerongkong. Tapi yang penting kita harus menggunakan nafas perut. Ya. Nafas itu nafas yang jelas. Okey. Peserta perlu menjalani latihan lah. Ya. Harus tahu huruf ya. A, E, I, O, U tu. A, E, I, O, U. Macam mana kita nak sebut tu? A, E, I, O, U. Jadi macam mana tu kalau latihan kita nak tunjuk macam mana? Tu saya kena tunjuk bunyi huruf tersebut perlu kepada latihan huruf abjad A, B, C, D, E sampai Z tu kita kena latih A, ba tu kan. Okey. Perkataan suku kata harus kita tahu. A, E, I itu kita kena tahu. Okey. Perkataan dua suku kata aku. Okey. Besar sikit. Besar sikit. Besar tadi. Sikit lama. Ni. Sini. Ni. Sikit lagi. Okey. 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 Boleh. Okey. Boleh. Perkataan dua suku kata aku, lalu, maju, hidup, mati. Itu perkataan ini adalah sajak yang kita nak baca tu, yang kita nak deklamasikan. Kita kena tahu dia punya tu. Perkataan 3 suku kata keluar, telinga, harimau. Itu kena tahu cara sebutan. Masa kita deklamasi kita tak baca macam tu. Ni latihan. Perkataan 4 suku kata kerajaan. Kita kena tahu cara nak sebut dia. Nanti kita baca, kita tak baca macam tu. Masa kita deklamasi kerajaan. Itu. Okey. Ini kita lalu asah. Nanti saya sentuh semua, saya muka untuk bertanya. Baik, dalam pertanyaan itu saya lebih baik orang bertanya Itu latihan pengucapan konsonan. Okey. Ini kita latihan lah. Ini asah ataupun saya macam mana yang dalam puisi-puisi yang hendak kita sampaikan tu, kalau ada perkataan konsonan awal macam mana kita kena tengok Ini latihan ni besok bapa boleh beli buku biru baru. Kita duduk dalam pusingan dalam bulatan. Dia kita kena sebut ramai-ramai. Itu latihan. Itu deklamasi ni kita banyak latihan lah. Kita perlu pada latihan. Tapi asah saya bagi asah. Latihan pengucapan konsonan berulang. Babu, bebal, bu. Itu red lori, yellow lori. Itu latihan untuk kita lancar. Okey. Deklamasi saja adalah satu kerja seni satu bidang yang seni. Okey. Yang okey. Boleh. Yang ni saya intro saja. Nanti saya teruskan lagi. Selepas ni saya berhadapan dengan para peserta yang ada pertanyaan dan sebagainya. Saya akan ulang lagi Okey. Dalam deklamasi ni kita perlu gembelingkan suara kita lah. Sebutan, intonasi. Dan gerak tu tak banyak tapi ada gerak, ada gaya. Sebagaimana kita pernah lihat lah. Kita pernah tonton. Khalayak mendengarnya, penonton yang melihat persembahan kita. Jadi macam teater lah. Teater ni ada yang lakon, ada penonton. Macam itulah. Tapi kita bukan teater, tapi seakan teater. Kita bukan bercerita tapi seakan bercerita. Itu deklamasi. Kita kena tahu kita bukan menyanyi tapi seakan menyanyi. Sebab batas kalimat sajak tu kita macam lagukan. Rhythm dia ada muzik dia, irama dia. Okey. Jadi dalam deklamasi sajak kita memberi satu kekaguman lah yang tersendiri dengan apa yang kita tampil di pentas, dengan kebolehan yang kita ada dari segi kostum, pakaian bersesuai dengan sajak yang kita nak deklamasi. Teknik dia daripada awal sampai akhir dengan tenang, dengan hening, ada chorus, itu penting. Sebab sajak ni ada nada dia. Okey. Sajak yang kita nak deklamasi sebagai saya maklum tadi,
sajak yang bersifat itu komunikatif ya. Kalau ada pertanyaan saya harap para peserta faham lah. Sajak yang non komunikatif ni sajak yang kita biasa tengok dalam majalah. Sajak kurus saya panggil. Sajak untuk deklamasi mungkin tadi penceramah Nik Mois Nik Muhammad Aznan mungkin dah maklum sajak yang bagaimana. Itu kita akan tahu Okey. Nada saja ada nada melankolik. Melankolik ni dia mendayu lah. Dia nada romantik, nada patriotik, nada sinis, nada protes. Walau bagaimanapun, dalam sebuah puisi yang kita nak deklamasi, merangkumi itu semua. Walaupun dia sajak tu sajak patriotik, tapi kita mulakan daripada perlahan, makin tinggi, ada chorus. Kalau dalam sebutan kita tu ada perkataan bertanya sinis. Jadi kita sebut macam sinis. Jadi saya harap peserta faham. Sebab kita kata sajak tu patriotik. Dalam patriotik tu dia ada nada-nada. Kalau romantik kita kena perlahan-perlahan sebut. Kalau patriotik dia tegas. Nanti saya akan berdepan dengan sajak itu. Barangkali kita insya-Allah jumpa benda ni. Asas kita kena tahu. Nada ialah yang kita lahir daripada jiwa kita lah. Nada tu tema sajak tu. Okey, biasanya sajak yang kita deklamasi itu tapi kalau sajak tu sedih memang mood yang sedih mood yang sedih. Okey, saya lalu saja okey. Boleh pasal banyak ni saya rasa banyak yang harus saya sentuh. Ini saya rasa saya tak perlu hurai kalau nak. Saya harap ada pertanyaan. Okey. Sajak protes dengan kita nak gambarkan macam mana. Itu. Okey. Sinis bagaimana? Okey. Boleh? Okey, kata dan sebutan. Dalam menyampaikan deklamasi kita ni, asas yang kita harus tahu ialah kita memahami sajak yang kita nak deklamasi itu. Kalau kita pilih sajak tu ataupun dalam sesuatu sayembara atau pertandingan, pihak penganjur telah menetapkan sajak ini perlu dibaca. Jadi kita sudah disyaratkan begitu. Kalau kita pilih sendiri, kita cari yang bersesuai dengan kebolehan kita lah, dengan minat kita. Ada sajak tu ciptaan kita. Okey. Kata dan sebutan ni kita kena tahu lah. Kita nak kata macam mana. Baik. Nanti saya akan maklum bagaimana kita nak memahami benda tu. Okey. Dalam kita menyebut kalau perkataan itu kemerdekaan. 3 kali sebut. Kita jangan sebut senada. Kemerdekaan. Kita sebut merdeka. 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 Dia mesti pertama mungkin kita kata merdeka. 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 Jadi 1-3 nada yang berbeza. Kita tak boleh sebut merdeka, merdeka, merdeka. Jadi tepat untuk berubah tu mungkin pertama kita berdepan dengan pembesar suara tu, mikrofon. Kedua kita pusing sikit tubuh kita. Jadi mulut kita tu sebutan kita tu dia lari sikit. Daripada tu mungkin sudah menjadi 3 cara sebutan tu. Itu teknik-teknik Sebab tu saya rasa dari segi situ dia jadah tu amat penting jugalah. Jadah dalam puisi tu. Okey. Jadah tu tempat berhenti sementara. Okey. Kita tahu kalau pantun jadah dia mesti di tengah. Contoh Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik berjaban 3. Jadah tu saya berhenti sementara tu. Hancur badan di kanun tanah, budi baik dikenal juga tu. Kalau sajak jadah di mana? Itu bergantung kepada sangat penting lah. Kalau jadah kita sebut tak betul, maksud dia akan tidak sama. Maksud dia akan berubah. Contoh wanita berkacamata masuk dahulu. Kalau kita silap sebut, kita akan sebut wanita berkaca mata masuk dahulu. Jadi maksud dia sudah berubah. Okey, tak apa. Yang tu asah Asah. Okey. Gaya Gaya ini asasnya cara seseorang itulah bagaimana dia nak letakkan tangan macam mana, kedudukan dia macam mana, itu gaya. Gaya ni sangat penting
itu boleh membantu penyampaian kita. Ya, jadi kalau kita tak kena jaya, tak berkesan lah. Itu lenggut suara kita lah. Mata kita, okey. Kalau kita sebut, kalau kita tunjuk, mata kena tengok kat tangan kita. Jangan kita tunjuk lain, mata kelih kat lain. Katalah kita kata kita tunjuk ke arah kanan. Tangan kita tunjuk ke arah kanan. Muka kita ke depan. Jadi penonton atau pengadil tak tahu kita nak beritahu apa. Jadi mata dengan tangan yang kita yang kita gayakan mesti selaras. Mesti ada kaitan. Okey. Tak apa, itu nanti saya akan tunjuk. Hari ni wajah saya tak ada nampak. Okey, tengok di sini dulu sementara lah. Okey, teknik ni berkaitan dengan sajak yang kita nak baca tu. Kostum lah pakaian kita. Kalau sajak kita tu perihal seorang pahlawan, pakai kostum kita macam mana. Kalau sajak kita seorang petani, kita bicara kata tentang pesawah, pakaian kita macam mana. Ini sangat bersesuaian lah. Okey. Okey, beberapa peringatan pasal aku penyampaian deklamasi lah. Suara kita boleh ubah tak banyak. Anugerah Allah Taala kepada suara kita. Cara nak baiki, nak ubah, ada cara dia lah, ada teknik dia. Cara kita sebut, latihan, tidur yang cukup, pemakanan, ya, itu saja yang boleh. Asah dalam latihan, kalau kita buat untuk kita bina suara kita ni, wah, kita ada cara dia lah. Saya nak tunjuk macam ni tak nampak Dia kata dia pecah suara, dia panggil pecah suara. Itu kita ada cara dia, teknik dia. Saya akan maklum lepas ni lah kalau ada orang pertanyaan. Amat penting tu. Kena tengok wajah kita. Saya akan tunjuk lepas ni. Okey, ni asal-asal saja. Saya tunjuk asal saja. Okey. Okey. Tekanan ucapan. Tekanan ucapan tu kita kena tahu macam ni. Biasa kita dengar, kita deklamasi puisi mesti ada intonasi. Orang akan sebut intonasi. Okey. Saya harap para peserta beri perhatian. Intonasi ni ada 3 perkara dalam tu. Kalau kita sebut intonasi, tempo, dinamika, penekanan lah, nada. Tempo cepat lambat, tempo. Kalau saya kata tadi, kalau romantik, lambat-lambat. Aku cinta padamu. Tak kira kita nak kata aku cinta padamu. Jadi itu tempo, okey. Dinamika tu nak tekan kat mana? Aku ke cinta? Okey, contohnya aku cinta padamu. Kalau mungkin kita nak kata padamu aku cinta padamu. Jadi 3 sebutan tu, 3 tu mesti ada penekanan satu. Terpulang lah. Okey, sekarang contoh. Kalau kita baca sajak tu kata setelah kita memahami keseluruhan sajak tu, besok awak ke mana? Dalam tanda sajak tu ada beritahu besok kita ke Kota Baru. Penekanan Kota Baru lah. Dalam sajak tu kita cari persoalan. Mesti kita jumpa. Kalau kita jumpa soalan-soalan tu, di situlah kita nak letak dinamika, di situ kita nak letak tempo, di situ kita letak nada. Rangkuman daripada situ dia panggil intonasi. Baik, mungkin orang lain baca sajak yang sama, mungkin dia tekan nada yang lain. Mungkin pengadil saja yang mengadili saja yang tahu di mana sepatutnya penjadaannya, penekanannya, dinamikanya di mana. Contoh, besok saya akan ke Kota Baru. Sebab menepati sajak tu, dia ada lah itu. Dia walaupun, jadi kalau dia kata bila kamu nak pergi Kota Baru? Besok kita nak tekan. Besok. Kalau dia kata siapa Kota Baru? Saya. Besok. Saya ke Kota Baru. Tekan di saya. Itu contoh. Takkan kita nak kata besok saya ke Kota Baru. Tekan belakang. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu mesti ada intonasi. Intonasi itulah yang kita kena tahu. Orang kata intonasi, tapi kita tak pandai nak guna intonasi. Baik. Teknik dinamik. Okey, apa itu dinamik? Tekanan keras, penegasan. Itu maksud saya. Okey, tadi kan saya tidak suka makan roti. Artinya, kalau saya kata roti saya tekan, saya tidak suka makan roti. Artinya,
kalau makanan yang diberi itu adalah saya tak suka roti tu. Saya tidak suka makan roti. Okey. Kalau ayat tu kata kalau kita kata saya tidak suka makan roti, mana bukan adik, bukan kakak, bukan abang, saya. Saya yang tak suka. Jadi kalau misalnya kata kita tak suka, kita nak letak tidak suka, kita nak letak saya tidak suka makan roti. Makna tidak dapat diajak lagi. Mana tak suka dah, saya tak suka dah. Pilih faham tu. Saya rasa harap tak apa ini, tapi walaupun kesan dia ketara, penting. Walau kita rasa macam ni lah, jangan. Sebab tu kita rasa apa kita baca saja okey dah. Sebenarnya tak masuk apa yang dikehendaki oleh sajak. Okey, tekanan tempo. Tempo ni melambak cepatlah. Jadi saya tidak suka makan roti. Saya tidak suka makan roti. Saya. Kenapa begitu? Saya tidak suka makan roti. Ini dipanggil tempo. Tempo ni kita perlambatkan sikit. Kita baca sajak tu mungkin ada waktu-waktu harus kita perlambatkan. Mesti ada sebab. Besok kita silam. Silam mungkin lambat. Silam. Okey. Sejarah. Mungkin lambat sejarah. Kita kena kata sejarah. Panas susun. Kita kena panas susun. Okey. Okey. Perkataan yang diberi tekanan tempo ini menjadi perkataan yang lebih penting. Ini maksud saya. Okey, tekanan nada. Okey, nada. Okey. Nada ini harus kita tahulah. Romantik, melankolik, nada. Nada ialah lagu. Ya, lagu lah. Contoh, kau ini hebat betul. Kau ini hebat betul. Kau ini. Kalimat kita tu menyatakan perasaan kita. Di situ mimik kita, cara sebutan kita. Kalau kita marah tu dengan muka kita lapar. Kita nak sebut lapar. Sekarang aku lapar. Muka lapar gimana? Senyum, tak kena senyum. Sekarang aku lapar, senyum. Itu tak masuk dengan apa yang kita nak menyatakan. Itu nada. Nada tu akan mari dengan gaya, dia mari dengan mimik muka. Kalau sedih lagu mana, benci lagu mana, perli lagu mana, itu nada. Amat penting nada. Okey, dengan itu bahasa tubuh kita lah menyatakan. Okey, itu saya beri asas dulu Kita beri asas dulu, ini penutup. Okey, saya akan bercakap lepas ni, saya banyak perkara lagi harus saya sentuh Seni deklamasi sebagaimana juga seni-seni memerlukan komitmen lah. Minat kita, semangat kita, kena buat latihan tanpa jemu dan kita harus pandai menyanyi kalau tidak. Paling tidak kita harus minat menyanyi. Kalau kita tak pandai menyanyi, tak pandai menasyid ke menyanyi irama-irama, susah. Kalau orang itu pandai menyanyi, dia berpeluang banyak berkesan untuk dia jadi seorang pendeklamator yang berjaya. Okey. Jadi saya pergi kepada cara kita nak memilih sajak tu. Boleh. Wajah saya. Ini saya berhenti di sini. Okey, habis di sini. Okey, kalau ada pertanyaan lepas ini saya setujulah. Okey, baik. Sekarang okey. Ini perlu catatan lah perlu catatan. Saya pun nak pamer dekat whiteboard pun susah juga kalau itu. Okey, asas penting pendeklamasi pendeklamasi ni kita yang ada sajak. Sekarang kita ada sajak. Anggaplah kita sudah ada sajak. Sajak ni ciptaan kita yang orang punya, tak kira lah. Okey, boleh. Langkah pertama kita harus faham pemahaman. Okey, pemahaman amat penting. Kita faham sajak yang kita nak baca tu. Faham macam mana? Pertama, pendeklamasi mesti benar-benar memahami dan dapat mentafsirkan maksud sajak yang hendak dideklamasikan. Maksud sajak yang hendak dideklamasikan. Boleh? Itu pertama, pemahaman. Satu, pemahaman. Okey. Kedua, sajak yang kedua peresapan. Resap. Kita ambil span, kita letak atas air.
Sepatu resak ada air. Itu resak. Sekarang perasaan kita, pemikiran, perasaan, jiwa tersak. Resak apa? Sajak yang hendak diklemasikan mestilah sebati dengan diri pendeklamasi. Pendengar turut merasakannya. Jadi kita resak. Kita ambil sajak tu, tersak dalam jiwa kita. Boleh? Peresapan dia panggil. Peresapan. Okey, ketiga, kita nak ucap. Kita baru nak berdepan dengan audiens, dengan khalayak. Nak ucap macam mana? Yang ketiga, tajuk dia pengucapan. Tadi pemahaman. Kedua, peresapan. Ketiga, pengucapan. Ini kita nak ucap ni. Okay, kita nak ucap. Pengucapan ini penyampaian mestilah jelas dan meyakinkan pendengar. Tidak terdapat gangguan di mana-mana. Maksudnya, tak ada terlupa, tak ada tergagak-gagak, tak ada tertinggal baris. Tidak, tak ada. Kena lancar lah, kena lancar. Boleh. Contoh. Kita tengok saja tu. Ini tanah air yang kita pijak, luas dan harmoni. Di atas langit tak terbatas yang kita junjung, memperjelas makna sarjana hakikat sebuah negara merdeka. Contoh, kita pun baca. Dari teknik baca saja, dia tak baca sampai saya saat ni, kita bukan deklamasi tu. Bila deklamasi, ini tanah air yang kita pijak, luas dan harmoni. Di atas, bila kita tangan di atas, mata kita pun kelih di tangan kita. Di atas, mata kita kelih di atas. Jangan kita tangan di atas, mata kelih kat bawah. Nampak? Di atas langit tak terbatas yang kita junjung, memperjelas makna sarjana hakikat sebuah negara merdeka bertunjangkan akar warga. Nampak? Lenggu start tekan mana? Saya kata tadi saya asyik tadi kata nada lagu mana, tempo lagu mana. Ini tadi saya pengenalan supaya kamu tahu. Sekarang bila saya sebut, kamu dapat faham benda tu. Okey, pertama pemahaman, lepas kita faham, kita nak baca saja kita faham dah. Okey, baru lepas kita faham, tersak. Tersak tu tadilah contoh rangkap pertama tadi. Ketiga, pengucapan. Saya terus ucap. Ucap baca puisi tu gitulah, tak kena baca ini tanah air yang kita pijak. Tidak deklamasi tu. Ini tanah air. Ini tanah air tu napah yang sama. Saya tak bernapah. Kalau saya bernapah, putus napah tu berkaitan dengan Jeddah. Ini napah tu saya tak berhenti. Kalau saya bernapah, saya mulakan napah baru, dia akan lagi tu. Ini tu dalam jiwa saya tu ada benda saya nak royak tu. Faham? Itu kena ingat. Okey. Selepas tu, daripada pengucapan, dia pergi kepada daya hafal. Kita kena ngapal. Ingatan mesti baik, pembacaan lancar dan licin. Bagaimana kita nak hafal? Bagaimana kita nak hafal? Waktu kita nak hafal saja tu, kita sudah buat pemengalan kata-kata tadi. Ini tanah air yang kita pijak. Saya kata kan 2 suku kata, 3 suku kata tadi. Masa latihan, bila sampai kita ngapa, kita boleh buat lagu tu. Masa kita deklamasi, kita tidak baca begitu. Masa deklamasi, ini tanah air yang kita pijak. Begitu. Masa kita ngapa, kita sudah gila. Asal saya tahu tadi. Ini tanah. Masa kita, dalam ngapa ni kita cari nada tu, cari tempo dia. Kita cari. Bila kita kata ini, bila ngapa tadi. Ibarat suara kita ni ibarat tali gitar, tali biola. Kita boleh kendor terik. Kalau ada kuk dia, kalau main gitar ni tek mana ni. Jadi ini lagu mana? I lagu mana? Ni lagu mana? Asal dia I, I, O, U. Kalau pada okey, ingat bila saya sebut I, U, ingat I, O, U. Kalau bila sebut kata A tu merdeka. Siapa? Kenapa? Mulut mesti buka. Dia tubik gitu. Kalau saya tengok choir, tengok orang asah, orang tahu vokal, asah vokal, merdeka. Tak boleh, dia kena baku merdeka. Mulut mesti nganggur. Dia Malaysia. Kenapa? Kalau kenapa, mulut tak buka. Tak tubik. Kita nak bayar. Asah yang gitu. Jadi tahu dah, itu kena tahu dia punya tu. Jadi bila kita di samping kita berlatih, di samping kita baca, di samping tu asal kita kena tahu.
kena sebut lagu tu. Bila kita buat gitu, kita pun cari tempo, nada apa semua. Lancar, ingat, baru kita buat irama. Selagi kita tak ingat sajak tu, ayat yang kita nak baca, kita tak ingat, sampai ke bila kita tak jumpa benda. Asas dia di samping kita cari tempo tu, kita buat pemengalan kata. Okey. Lepas kita kata daya hafal, itu teknik masing-masing lah. Orang itu mungkin dia hafal cara lagu tu. Bila kita deklamasi puisi, kita berdiri, mata kita paras horizontal. Dagu dengan tekuk kita 45 darjah. Tubuh kita, kaki kita ibarat kita semayang. Nombor sebelah. Kaki kita. Kita depan sikit belah kanan. Ke kuda. Kalau kita nak, cara langkah kita nak bersilat, ke kuda sikit. Macam ni kita nak gerak tubuh kita. Kalau tak sedut kita, tak apa. Gitu. Tubuh kita tegak, mata kita para horizon, 45 darjah, bla bla bla. Jadi kalau begitulah kita persembahan kita atas betah, maka kita ngapal gitu. Kalau kita ngapal dia tunduk gini, bila tidur, kita nak deklamasi pakai bila tidur. Asalnya kena lagu tu, awal-awal. Bagaimana berlatih, begitulah bertanding. Kata masa awak berlatih, awak nak dicokoh gini, awak tanding, awak tidak duduk gitu. Saya kata dah, bagaimana berlatih, begitu tanding. Asal dia kena gitu. Mana awak tampar benda tu depan awak. Kalau awak tak depan awak diri macam mana? Awak baca ke mana? Itu asasnya. Okey. Daya ucapan. Itu daya hafal. Daya hafal ni, teknik-teknik tu, mungkin awak potong step, gapo itu terpulang daripada awak. Mungkin dalam serangkat sehari, hari kedua, rangkap kedua. Sajak tu, kita kena ingat sajak ada rangkap. Drama ada babak, novel ada bab. Setiap rangkap ada rahsia-rahsia dia. Ada sebab-sebab dia. Rangkap kedua, cerita lain pula. Mood yang lain. Gaya baca tu ada penghayatan lain. Kalau rangkap pertama kita baca macam tu, rangkap kedua kita baca macam tu, ada mana? Apa yang buat rangkap kedua ni? Macam tak perlu buat rangkap lah. Macam drama. Babak pertama, babak kedua. Macam ada beza. Macam novel, bab pertama, bab kedua. Ada benda tu bergerak. Dia mesti ada benda yang nak beritahu. Okey, baik. Daya hafal. Itu daya ucapan. Semurni dan sebaik mungkin. Okey. Tidak terpengaruh dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Okey. Intonasi atau rentak lagu kalimat ada kaitan. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey. Jangan ada terpengaruh dengan dialek. Kalau kata maaf kalau ada orang Terengganu. Orang Terengganu mungkin G dia tebal. Mungkin dia nak kata apa dia? Faham. Jadi tak apa. Nak mengelak benda tu, latih lah. Macam mana nak buat? Sebutan tu, merdeka. Merdeka. Itu baku. Merdeka. Tak sih? Bagaimana saya jadi merdeka? Bermaksud, kalau kita betul-betul berminat, seharian sikap kita pun begitu. Jangan waktu nak deklamasi puisi ya kita jadi gitu. Peratus kehidupan kita mesti seperti itu. Dia kata gila pun. Oh gila betul lagu ni duduk hari itu kita nak berlatih diri kita lah. Maaf saya terpaksa berterus terang. Banyak cara hidup kita, cara kita baca, kalau kita nak jadi pemindato, bagaimana. Deklamasi puisi bukan cara deklamator. Pemindato dia banyak gerak. Dia simple saja tapi jiwa dia tu. Okey, daya ucapan Okey. Irama. Okey, tadi saya ulang balik tadi pemahaman 1. Pecahan dia peresapan 2, ketiga pengucapan 3. Daripada pengucapan dia ada pecahan pula. Dia ada pecahan termasuk daya hafal. Lepas daya hafal, daya ucapan. Dan itu irama. Irama ni kita menjiwai dan menghidupkan pendeklamasian saja. Okey. Serentak dengan ucapan dan intonasi. Agak pelik. Irama tu nada tadi irama. Saya nak contoh macam mana? Ratap duka anak bangsa menyirat luka nusa. Baris pertama. Ratap. Lagu mana? Kita sebut perkataan, kita rasa, kita kenal, kita tahu perkataan itu.
Okey, ratap. Ratap. Contohnya, setiap perkataan yang kita sampaikan, yang kita keluarkan daripada suara kita, mulut kita ni, bahasa puisi, kita nak kenal benda tu, kita rasa awal-awal sebelum tak tubik. Sebelum kita nak kata ratap tu, kita ratap dah. Boleh faham maksud saya? Awak nak ayat luka tu, awak luka dah. Awak tubik benda luka tu. Luka. Awak buat penghayatan luka. Luka lagu mana luka? Sakit dah. Lagu mana luka ni? Luka yang ke mana? Luka hati ke? Luka perasaan ke? Luka sungguh ke? Kena tahan pula. Okey, saya beri contoh ratap. Okey, ayat dia, ratap duka anak bangsa. Ratap duka anak bangsa. Menyirak luka nusa. Luka nusa tu, luka perasaan, luka jiwa ke apa. Itu ada perhatian kita. Itu baris pertama. Itu maksud saya adalah irama. Okey. Lepas tu kita pergi kepada batas kalimat. Okey, batas kalimat ni perhentian suara kita tadi. Asal mari daripada kita tadi lah. Batas kalimat ni ratap duka anak bangsa. Ratap duka anak bangsa. Batas kalimat. Okey. Lepas tu tujuannya untuk pengucapan pokok pikiran dalam sajak dengan jelas. Okey. Pokok pengucapan saya. Sajak ni mungkin 40 lagi. Daripada ni baris pertama baru tu. Ratap duka anak bangsa, menyirat luka nusa, nestapa memanjang, menyaring pedih wasiat ibunda, kerikil menikam, tak sejengkal patah langkah, selagi belati masih mengilat tangan, tetap mengepal niat. Niat tu kita tak di dada kita. Cekal berani menempuh abad baru. Jatuh atau bangun masih mampu bergandingan bahu. Jadi tadi kita deng. Cuba awak bayangkan, saya nak beri contoh. Waktu awak buat keluar suara ni ibarat awak lontar bola ke dinding. Bola tu akan mari ke awak balik. Suara yang awak keluarkan akan pergi ke masuk dalam pendengaran penonton, masuk dalam pendengaran pengadil, masuk depan khalayak. Lepas dia resak, kita kata pulak. Lepas dia resak, kita kata pulak. Kita anggap dia mari balik bola tu, jiwa dia, pemikiran dia, perasaan dia tu mari kita balik. Kita uyuh balik. Baru dia dipanggil berinteraksi, baru dia panggil resak, baru dia panggil kesan. Kalau pengadil dapat nikmati benda kita beritahu. Dia faham. Ni kita ya. Dah kita lorak nak cepat sudah. Tak boleh kita relate tu ni. Bermula nama kita disebut, kita berjalan kaki naik petah, markah kira tu. Jangan buti mana-mana, jangan nak akak langit kau saing. Kita pergi dengan tenang dah. Nampak petah sampai sudah. Sampai sudah tu, barulah kita turun bawah tu, barulah kita kembali pada kita. Boleh? Okey, sekarang saya nak pergi batas kalimat. Okey, batas kalimat ni kita kena rancang awal dah. Hok ni mana, kalau kita sebut lagu ni gano, gini gano. Seperti saya ajar tadi. Okey. Pertama saya sebut tadi suara nafas dan suara. Latihan-latihan asah untuk kita pecahkan suara kita dari dada, memang ikut mana-mana pun kita kena tahu. Dari perut kita. Gelombang perut kita. Waktu angin dari perut kita. Sebab tu masa nak deklamasi puisi, tak boleh makan kenyang. Dalam perut kita ni Allah Ta'ala ayat dia 3 bahagian kan. Air, makan ni, napah. 1/3 tu. Perut kita gitu. Kita sudah makan, kita pun naik taptah. Nak guna suara perut mana. Lapar dah tak boleh juga pasal tenaga. Saya beritahu lepas ni rahsia-rahsia dia. Dan saya bagi tahu tip dia bagaimana nak tenaga kita. Nak tahu lalu pun boleh. Jangan takut awak tengok juga kaget. Okey, sebelum deklamasi puisi paling asah awak makan roti. Roti gardenia ke, awak makan benda-benda yang tidak kemu perut awak. Awak makan ut ke. Jadi makan roti ni dia resak. Roti ni dia resak denda-denda kita kata makan mi goreng kari sudah habis. Makan setengah jam sebelum tu ke naik tu perut kita ke tenaga. Okey, sekarang kita pergi kepada memek. Memek ni memek muka sebab orang kita tengok kita atas ni memek kita, muka kita nak ayat gapo kita nak ayat gapo memek kita. Kita pahami ke muka kita. Jangan tutup. Kalau kita pakai benda ni tak boleh
Pasal dia nak kira ke mana pakai gun. Okey, berlakon pun muka kita tak boleh kalau perempuan ni macam adik ni nama apa tahu. Tu contoh nak reklamasi puisi tu dia tak boleh dia tak pakai tu. Pasal memek ni kita nak sebut ke apa? Kita nak rayak ke apa? Senyum lagu mana memek muka itu kena tahu Harus timbul secara bersahaja dan spontan. Spontan. Walau bagaimana kita berlatih, spontan pun kita berlatih. Okey, menjadi petunjuk sejauh mana saja sudah menjiwai pendeklamasi. Boleh? Bagaimana kita nak kita kena latihan. Nanti kalau kita tak berlatih tiba-tiba jadi tak kita pun terkejut. Kejut dengan kita pun dia akan ganggu kita. Ya, boleh jadi ganggu kita. Sebab kita tak terfikir benda tu. Kena jaga awak. Okey. Gerak-geri. Okey, gerak-geri tidak diwajibkan harus bersesuaian dengan keadaan. Mungkin saja kita baca tu ada dua kisah ataupun dua masa, sebelum dan selepas merdeka. Jadi kita pun perlu dua dua mic atas petah. Yang pertama kita baca sajak tu sebelum merdeka. Lepas tu kita pun zaman selepas merdeka tu kita pun berjalan ke tempat satu lagi. Jangan jauh sebab mood tu akan berubah. Kita pun dua langkah pun kita boleh buat. Dia pun baca sajak dalam bentuk yang kalau tidak perlu tak usah buat. Itu gerak. Gerak tu terlalu banyak gerak dia boleh mengganggu kita. Kalau kita baca sajak terlalu panjang pun boleh mengganggu kita. Dia sederhana saja. Jangan kita cuba nak kita rasa hebat kita boleh baca boleh hafal sajak tu terlalu panjang. Tapi kalau mood tu sudah berubah tak bagus juga. Dia boleh menyelai dalam air 4 jam. Tapi ia timbul tu kita ada dah menonton. Orang tak tunggu dah 4 jam. Tapi dia boleh menyelai 4 jam tu. Tak ada kekaguman. Tak ada juga. Jadi kita nak sederhana saja. Boleh? Okey. Itu cara mendeklarasi saja. Boleh? Cukup? Saya buka pertanyaan. Kalau tidak saya akan sesi pertama kenal Ni saya oleh yang kedua saat ni saya beritahu teknik-teknik bagaimana kita nak hafal dan perlu apa yang dalam sajak tu. Okey, saya ulas sekali lagi. Pertama, pemahaman. Kedua, peresapan, teresap. Kita sebagai duta, kalau sajak tu dicipta oleh seseorang, dicipta oleh siapa-siapalah, kita ambil sajak tu, dibenarkan baca, kita duta mewakili dia. Kalau boleh kita berkenal, tanya dia bagaimana dia cipta dia atau kita cipta sendiri. Okey. Kita yang ketiga pengucapan. Kita ucap. Lepas tu dia turun ke bawah daya hafal. Sebab syarat dia kita mesti hafal. Okey, kita mesti hafal Lepas tu daya ucapan. Lepas tu irama. Dalam ucapan kita tu ada irama, ada rhythm. Lepas rhythm ada batas kalimat. Macam mana dia boleh cari irama tu? Daripada batas kalimat kita tadi. Ketiga, dia akan jadi dalam pengucapan kita ada mimik muka kita. Dia markah ada markah. Jadi saya beritahu teknik-teknik markah. Lepas tu gerak-geri. Gerak-geri tu gerak-gerak kita atas pentah. Boleh? Okey? Ada pertanyaan? Boleh buka pertanyaan? Okey. Ya, tak payah. Okey. Siapa-siapa nak tanya, saya sebelum pergi ke seterusnya. Ada tanya ke? Tuan, saya ada soalan. Baik. Okey, berkaitan dengan kawalan nafas. Nafas dalam kita mendeklamasikan sajak. Setengah ni bila kita lihat terlalu common. Maksudnya deklamator muda dalam kalangan remaja khususnya. Maksudnya kita join pertandingan-pertandingan tertentu. Jadi mereka gagal mengawal nafas. Maksudnya diorang macam tuan kata tadi, kita kena tahu dia punya batas-batas kan. Tadi kegagalan mengawal batas dia menyebabkan mereka ni gagal untuk mengawal nafas ketika mendeklamasikan sajak. Mohon pencerahan daripada tuan berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih. Okey, langkah pertama setiap orang lah asas dia kita berdiri tegak. Okey, kita tarik nafas. Tarik nafas, masuk ikut. Ya. Biasa kita tarik nafas perut kita kepes Kita biasa berlatih kita tarik nafas.
Bila hidung kita tarik nafas, bibir mulut kita tutup, kita tarik ke hidung. Perut kita kepeh. Sebenarnya tarik nafas untuk asas untuk nafas kita boleh kawal nafas kita. Masa tarik nafas ikut hidung, perut kita kembung. Naikkan perut kita. Boleh? Ya, waktu itu perut kita tak boleh ada banyak makan. Sebelum pada kita buat tu, kita kena gerak, kita mesti asas dia kaki kita daripada bawah naik ke atas. Gerak kaki dulu 1, 2, 3, 4, 8. Lutut kita sikit naik ke pinggang kita, perut kita sikit, ke atas dada, tangan kita depur macam mana, tuk macam mana, tekuk macam mana, kita pun relax, barulah kita buat untuk pernafasan. Boleh faham? Kalau kita tak pernah buat, senang saja. Baik lelaki, perempuan, petang ni, masuk dalam bilik, jangan ada orang, tertidur. Tidur Allah kita berdiri. Sebab kita tak pernah buat lagi ya, dia tak payah nak jadi. Boleh payah kita tidur. Kita duduk mesti kita berdiri. Sekarang saya bayangkan saya tidur. Awak bayangkan awak tidur tapi awak berdiri tapi awak tidur. Tangan letak seperti kita berdiri, mata jangan pejam. Awak pun tarik nafas ke hidung, perut awak akan naik kalau awak tinggikan perut awak. Sebab awak tak pernah buat lagi. Kalau pernah buat dia akan jadi. Awak pun tarik nafas ke hidung, perut awak akan naik. Naik. Awak relax. Awak embuh nafas ke bibir perlahan-lahan. Tarik ikut hidung, embuh ke bibir. Tarik, embuh. Boleh? Contohnya, kita buat sekarang. Tarik, biar duduk pun, tarik perut naik. Gitu, tarik perut naik. Bukan tarik perut kepek. Awak tarik nafas ke hidung, perut awak naik. Bucikkan perut awak. Gitu, naik. Nampak? Awak sipel, awak lepas ke bibir. So, nafas dalam perut kan saya kata. Nafas dalam perut, nafas adalah suara, suara adalah nafas. Dia seiring dua tu. Nafas, suara, suara, nafas. Okey. Untuk kawalan nafas, kena ada benda. Boleh. Kalau awak buat dalam bilik sama seorang, awak duduk kat tangan awak macam awak berdiri, awak tarik nafas gitu. Jaya. Okey. Untuk awak latih dia punya ini disiplin latih untuk ingat baris sajak tu dengan baik. Masa awak tarik tu, awak tarik nafas tu, awak ingat batas kalimat sajak awak. Okey, sajak awak tu baris pertama ke apa dia? Setiap tarik nafas, buang nafas, awak samping awak berlatih untuk tarik nafas, buang nafas, awak ingat ke batas sajak, kalimat sajak, banyak kali awak dapat dari itu. Okey, boleh faham? Ini untuk kesihatan tubuh awak. Contoh. Awak tak boleh jadi seorang yang seperti saya royak lah. Awak saja nak buat lah. Okey, awak tarik nafas, awak tarik tu, quick, awak pergi perasaan awak, fikir awak ke tempat awak sakit. Awak sakit lutut. Awak pun, Allah awak tarik. Asas tarik nafas, saya beritahulah. Jangan kita tarik kosong. Kita tarik, kita kata Allah. Dalam hati. Nak sebut ke mulut tak boleh. Kita kata, dalam hati kata Allah. Kita lepas dia jadi zikir. Ingat awak tarik awak bayangkan awak tarik. Dalam hati awak kata Allah. Awak lepas Lepas tu awak kata dalam hati awak. Betul tak zikir? Betul tak? Betul zikir tarik. Allahu. Okey. Mata jangan pejam. Kalau pejam mata dia akan berganggu banyak perkara. Jangan pejam mata. Mata selit. Sebab kita baca sajak pun jangan pejam mata. Kalau kita pejam mata, maka akan dipotong. Sebab macam kita bercakap dengan orang lah. Kita cakap dengan guru kita, dengan ibu bapa kita. Kita cakap dengan kawan kita, mata kita kejar. Kita bercakap. Comel tak? Tak comel Jadi baca sajak pun gitu juga. Okey. Baris pertama, katalah besok saya akan ke Kota Baru. Awak duduk macam saya saat ni, awak tarik nafas, awak kata dalam hati awak. Duduk naik. Awak ingat ayat tu, besok saya akan ke, awak pun lepas. Awak tarik pula baris dua pula. Baris ketiga awak gitu juga. Lama-lama awak boleh buat serangkap, tarik nafas. Awak tarik nafas. Baris saja awak nafas tu. Awak lepas saja. Lama-lama kalau awak betul-betul awak buat, semua sajak tu awak dengan nafas, senafas. Tapi jangan baca dengan cepat. Jangan baca sebab ikut kenapa? Saya nak beritahu awak sudah tahu cara nak guna nafas. Boleh faham? Okey. Terima kasih. Saya rasa saya menjawab soalan itu.
Dan untuk pecah suara, asas dia, awak masuk dalam air, dalam laut ke, dalam kolam, dalam sungai ke. Bila awak nyelir sikit, awak kata hah dia. Awak kata hah dia. Hah, dia kepecah dada awak. Kalau tidak, awak macam saya ni, anggaplah saya berdiri, awak lenggak macam ni. Macam saya ni. Awak tarik nafas, awak tahan nafas, awak kata tas dia. Tas! Awak lenggak, awak kata tas tu dia pecah sini. Lepas tu awak tak dengar suara awak gana. Lepas tu, awak amal sama, suara awak akan berubah. Masa latihan-latihan tu, awak jangan minum air batu, awak kena minum air suam. Kalau boleh, air madu-madu sikit. Minum jangan banyak. Lepas awak seroking tu, masa musim panas ni, awak minum sikit. Sikit lah. Bawa pula, minum sikit pula. Itu biasa. Sebenarnya, awak bangun daripada tidur, awak minum air sepatutnya. Sebanyak yang boleh. Minum tu, sebelum awak minum air tu, awak selawat. Semasa minum, Bismillah setengah, Ar-Rahman setengah, Ar-Rahim setengah. Okey, dengar Nafas awak tahan. Ini untuk latihan nafas. Nafas awak jangan nafas, awak duduk ngadap kiblat. Okey, nak tidur malam, ambil air segelas, awak letak awal-awal air tu. Awak tutup dengan piring. Lagi banyak air tu lagi bagus. Awak bangun tidur, sebelum masuk tanda, langkah pertama bangun daripada tidur buat apa? Ini lagi tajuk saya ni, tapi tak apa, saya kena beritahu. Dia amalan saya. Langkah pertama selepas bangun tidur, basuh tangan. Sebab tangan semalam kita tidur, tangan kita tak tahu pergi ke mana. Okey, kita basuh tangan. Masa basuh tangan, awak tekan dekat sini. Kat tangan awak ni. Awak tekan sini. Masa basuh. Bukan basuh saja. Awak tak sini, awak telah pam darah. Pam darah macam ni. Pam. Kita tepuk tangan. Kita daripada bawah, tak macam ni. Getak. Tu kita bangun tidur, kita getak. Lepas tu basuh tangan, daripada kita basuh saja gitu, kita tekan di tapak tangan. Kita tolak ni. Cukup dah. Basuh cukup. Okey, relax. Sudah basuh tangan, air yang kita tak semalam tu, kita berduduk ngadap kiblat, kita selawat air tu. Tahan nafas, setengah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Air ada lagi ke? Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillah. Siapa berapa pun jangan nyawa. Lepas tu baru nyawa. Awak amal lah. Awak tahu macam mana rasa. Sebab kita tidur semalam, kering tubuh kita. Kalau tidur lekong ke apa, udara kita bernafas, dia kering. Bangun tidur, isi semula. Lepas tu baru pergi mandi, nak pergi tandah ke apa semua tu. Itu asas dia. InsyaAllah. Okey. Sebelum awak naik petah, sebaik-baiknya, awak minum air seperti saya kata tadi. Jangan banyak. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan nafas yang sama. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cukup. Minum pula. Jangan gok-gok gitu, jangan. Okey? Air kosong, Boleh? Okey. Okey, soalan seterusnya. Kalau tak ada, saya nak pergi hal lain. Kiranya baca Bismillahirrahmanirrahim tu 3 kali tegur lah. Saya ada kan? Bismillah, tengok air. Bismillah, air tengok. Jangan nyawa. Ar-Rahman tengok. Jangan nyawa. Ar-Rahim tengok. Jangan nyawa. Sama balik. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada rahsia dia. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, minum air tak. Minum Bismillah setengah, Ar-Rahman setengah, Ar-Rahim setengah. Air ada lagi ke? Bismillah pula, ulai pula. Nafas sehat, jangan nyawa. Lepas tu baru nyawa. Saya tengok gimana. Ayuh. Tak payah. Pasal asas mula-mula suruh payah. Kalau dah amat, insyaAllah tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, proyeksi. Proyeksi ni untuk kita letak bibir, mulut kita ke apa semua. Kalau ada latihan depan, saya akan bagi tahu. Kena begitu, kena tunjuk. Kena macam mana buat? Macam mana nak buat? Awak dah cara dia. Awak letak bibir mana, tak mana. Kalau macam kata, kita kena buat. Macam mana buat? Ke mana? A-E-I-O-U. Awak bayar ke? Worker A, E, I, O, U. Saya tak nak sebut dah. Saya buat direct. Bila saya berhenti tu, saya akan sebut A. A. Apa? Itu asas dia. Kena pandai awak. Kena tu betul-betul. Mulut awak mesti bulat. Tu apa? A, E, I, O, U Awak tak kepala awak tulis depan awak. A, E, I, O, U.
Tulis A, E. Okey, saya nak sebut tak ada dah, saya kena royak ni. Boleh barang-barang kita buat latih. Okey, cuba apa ni? A, E, O. Tu. Belum pada saya buat tu, saya kena berdiri. Ni saya duduk. Asal tadi lah tarik nafas tadi. Tarik nafas perut naik. Okey, lepas tu pun tahan nafas. A, E, I, O. Okey. Projeksi ni menghasilkan bunyi suara untuk menghantar isyarat atau maksud kepada orang lain. Contohnya ada getah-getah yang kita suara tu bukan tempat tu bukan suara dia. Suara duka nak buat macam mana? Okey. Untuk orang lain mana ruang dan jarak yang memberikan sebutan itu untuk menggunakan tenaga yang lebih banyak dari keadaan biasa. Contoh, saya besok papa boleh beli bukan. Jadi ada waktu-waktu projeksi suara kita dalam maksud. Orang duduk jauh tapi macam kita berbisik. Kalau latihan kita bisik tapi bisik biar orang jauh dengar. Suara tu macam kita bisik. Siapa yang ketika suara kita. Itu projeksi. Dia otobit dalam bentuk macam mana. Projeksi suara kita. Ada waktu-waktu untuk kita lontar tu, suara kita tu amat penting. Di sini kelebihan kita dengan orang-orang lain macam tanding. Kalau kita ada guna projeksi suara kita dalam tanding, orang kita hebat. Kalau tidak kita akan monotonous, akan mendata seperti daripada rakaat pertama sampai baris pertama sampai akhir, lagu tu yang kita baca saja. Sehingga sepatutnya ada waktu-waktu kita jadi gini, ada waktu-waktu nada kita akan jadi gini. Sajak tu sajak patriotik. Betul lah sajak tu sajak yang nada patriotik. Tapi dalam patriotik tu ada melankolik, ada protes, ada sini. Nampak? Boleh? Okey. Nama tu peranan vokal. Suara atau vokal yang kita sebut tadi tu, ya. Yang kita nak waktu tubik tu, dia buat tubik dengan fikiran kita, dengan perasaan kita. Dia tubik kepada sesuatu yang dalaman jiwa kita. Okey. Waktu-waktu tu kita tubik dengan lagu mana? Itu maksudnya vokal yang kita nak sebut tadi. Tebal nipis tadi. Okey. Satu, menyalurkan kata dan puisi kepada penonton. Kita menyalurkan kata tu. Kita hanya menggunakan kata-kata saja. Kedua, memberi erti khusus kepada kata-kata tertentu melalui modulasi suara kita. Tebal nipis, api ke, panas. Macam mana Pak? Ketiga, membuat informasi tentang sifat dan perasaan. Tentang sifat dan perasaan. Macam kita sebut Tuhan. Lambat cepat. Tuhan. Macam mana kita nak sebut tu? Mesti ada sebab dia. Okey? Betul? Membuat informasi tentang sifat dan perasaan, misalnya kekuatan, kegembiraan, okey, putus asa, kemarahan dan lain-lain. Putus asa. Kita rasa putus asa macam mana? Mungkin ada waktu kita berhenti. Lepas tu mengendalikan perasaan. Perasaan siapa dia? Perasaan penonton tadi. Sebab apa? Saya kata tadi kita lontar bola ke dinding, bola tu mai kita. Perasaan dia tu, kita beri perasaan dia beri perasaan dia pula kita. Okey, kelima, melengkapi variasi. Variasi dari sebuah puisi yang kita baca, lengkap segala-galanya. Masing, pedah, tawa, masam, seperti kita makan. Awak makan benda tu masam, takkan muka awak jadi masing. Awak makan benda masam, muka awak jadi benda tu masam dari mana? Pedah. Macam mana muka awak bila tu pedah? Takkan awak nak asam manis? Jadi macam juga. Oleh suara kita, dalam informasi puisi, ada pedah, ada masing, ada manis. Boleh faham maksud saya? Boleh tak faham? Boleh faham atau tidak faham? Boleh faham atau tidak faham? Saya suruh beri maklum pada saya. Penghayatan. Awak nak kaya benda tu gembira. Saya tak ada. Tak ada peresapan. Peresapan ni awak bayangkan kalau kanak-kanak umur berapa tahun? 3-4 tahun. Awak beritahu benda apa ke dia? Dia akan terima benda tu. Dia akan buat seperti kita terima. Seperti dia resap span kita letak dalam air, kita ambil air satu bekas, span tu betul-betul dia boleh seduh air tu.
air tu sudah kering dalam bekas tu. Dia ada di spang tadi. Kita perus balik. Kita pun macam tu lah. Kita nak sampai tahap tu, kita ambil betul-betul dan kita naik atas kita tu, kita buat ambil petah, terperus balik. Kita waktu ambil benda tu. Ya, penutup pun ambil aklik benda tu. Itu maksud saya. Pengadil pun ambil benda tu, proses itu. Kalau benda tu proses. Kalau benda tu pemikiran. Itu dia panggil komunikatif. Boleh? Desak. Okey. Teknik latihan worker seperti saya kata tadi, pernafasan nada, sewaktu tarik nafas, dada dikembung, dan apabila nafas dilepaskan, sama ada melalui rongga hidung atau rongga mulut, dada kembali seperti biasa, diulang pernafasan dengan tenang. Awak jangan paksa, awak tenang. Sesuatu benda yang kita nak buat, kena tenang. Okey, relax, tenang. Macam kita nak solat. Tenang dulu, tenang. Kita kat takbir. Bagaimana gaya baca saja, sekali-sekala tangan kita tinggi pada takbir kita, dimaafkan, tapi jangan sampai atas kepala. Letak jauh sikit daripada kepala. Sebab kita semaya pun tak ada takbir. Allahu Akbar. Nampak? Sekat ni saja. Jadi kalau kita nak tinggikan merdeka, jangan sampai kau gitu. Kita bukan ahli politik, kita bukan Tengku Ramai. Merdeka. Kau merdeka gitu, kita orang seni orang seni nak pandai gaya. Lebih maksud saya. Itu. Merdeka kena ingat merdeka. Tak boleh merdeka gini. Itu belum merdeka. Merdeka. Contoh. Baru dia ukur tangan kita. Tengku Ramai 2 kali dia buat. Satu pengisytiharan nak merdeka di Melaka, tangan dia kepal. Tak merdeka lagi. Bila di stadium merdeka, tangan dia buka. Merdeka. Okay. Ya. Kalau tak ada benda tu tak apa. Kalau ada kena buat gitu. Okay. Latihan olahan suara. Okay. Mengeluarkan bunyi. Okay. Tarik nafas mengikut proses biasa dan bernafas mengikut rongga hidung sambil mengeluarkan nafas melalui mulut. Ini asas dia. Memang kena buat. Bunyi A. Saya sebutkan tadi. Kena buat latihan. Apa kena berlatih? Kalau awak tak latihan ni, macam mana awak nak pasal saja? Itu, okey. Latar kembali dikeluarkan kepada bunyi Z dengan mengacing gigi. Kita kacing gigi, dua-dua gigi atas dan bawah, serta bibir mulut. Didekatkan kedua-duanya. Diulang mengeluarkan Z, beberapa kali. Kacing mulut, bibir, ikut pula bibir. Kena buat. Sebelum nak naik baca saja, buat sikit-sikit. Gok mulut berapa, dia panggil senami muka. Okey. Nanti kali duduk sore-sore, nak buat lain pun boleh juga. Biasa dengar panggil senami muka. Ponye, jelek, rayuk habis muka. Jelek ni A sampai Z. Tengok cari contoh kena buat contoh. Lidah saya. Masa tu awak guna. Itu saya kata nafas dalam perut. Masa tu awak tahu nak guna nafas dalam perut. Kalau sudah latih dalam perut, sampai Z awak sebut. Awak lipat lidah pula lah kata. Lipat bawah pula. Macam orang gila. Betul. Lepas tu, latihan worker ni, gua ni, Allah, malu kau nak ayak. Kalau nak ayak perkataan asal lagi, saya malu nak ayak. Lagi mana? Awak asal lagi mana? Kalau tidak, tak jadi. Tak batal cita awak nak jadi seorang yang diklamator. Ni, buku ni, saya nak ayak, pencak diklamator. Baru siap. Seluruh Malaysia. Pengalaman orang masih pusi, hak jual-jual dia bermula 1987. Sampai sekarang. Dia kira ayak, gapo pengalaman dia. Dia kira ayak, kisah dia gapo dalam hidup dia. Dia ayat pengalaman dia. Tak sama. Saya bukan nak ngepes beli buku ni. Saya pun ada pengalaman saya. Saya ayat bagaimana muka surat berapa saya. Adik saya balik. Abdul Hadi Yusuf. Adik saya balik. Jadi bagi saya nak dikhidmati pusi ni penghayatan saya seperti nak naik gunung. Bagaimana gunung duduk depan awak naik gunung. Mesti awak ada persiapan, mesti ada awak latihan. Sebelum nak naik tempat tinggi, mesti kita latih dulu. Naik tangga, kalau saya kerja Wisma, saya naik tangga Wisma dulu. Naik tahap pekat 3, pekat 4, esok ulai pulak. Masa nak naik tu, buah batu jokong lebih, tak belakang. Lepas tambah pulak. Lepas tu,
Persiapan dekat nak habis. Awak tengok di kepala ni. Okey. Daripada situ saya kata deklamasi puisi ni seperti mendaki gunung. Okey. Lepas tu bla 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 bla. Okey, ada. Okey. Okey. Ini. Okey. Kalau ada nak tanya soalan sebelum seterusnya. Sebab benar deklamasi puisi ni kita hanya bersemuka benar. Kita bersemuka. Abdul Hadi Yusof muka surat 207. Okey, 207. Dalam ni sepanjang berapa hari awak bila Kelak Deklamasi Malaysia telah menghasilkan dan beberapa hari lagi kita ada buat okey. Ni. Ini saya punya. Pengalaman saya, bagaimana saya deklamasi tu. Lepas tu, dalam ni bukan saya seorang. Ramai orang. Ada orang cara disiplin. Tapi asasnya saya cakap tadi. Asasnya saya. Awak nak buat singgah. Awak berapa orang semua. Awak nak buat singgah. Asas dia gani. Awak nak buat kari. Tidak ikan singgah dah. Itu maksud saya. Tapi kok mana walaupun orang tu hoyak gani, lebih kurang belakang. Cuma disiplin orang tu. Siapa tengah bawa kereta dia baru sajak. Berlaku apa-apa. Jangan kira supaya dia tu pengalaman dia. Saya lagu mana jadi. Walaupun saya banyak pengalaman kalah, tapi tanding akhir di mana Sabah Sarawak, Pulau Pinang, Kedah, Kuala Lumpur, saya tetap pergi. Kenapa? Sebab pertandingan akhir ni suruh Malaysia, termasuk pusat pengajian tinggi. Saya tengok pengah akhir tu, saya tengok tokoh-tokoh belakang. Pas saya buat kesimpulan. Saya jadi pengadil sendiri. Maka akhir sekali saya dapat 3 tahun tu 2005, 2006, 2007 saya jual di Kelantan. Apa tandingan akhir di Kemasaan apa? Memang suatu benda kita kena buat biar ada fitnah, biar ada gila-gila sikit. Kalau tidak kita tak berjaya. Sebab kata, gila budak ni. Tak apa, terima kasih. Pergi tepik, pergi patah, jogging ke apa semua. Kalau tidak telah patah tu, jaga. Allah Ta'ala beri tapi jaga anugerah. Ni buku ni harga 29 riyal. Ni kelak Deklamasi suruh Malaysia. Jual pertama, kedua, sampai seterusnya. Ni orang pertama, 1987. Masih wujud lagi, masih hidup lagi. Nama dia Puzi Hadi. Ni orang pertama. Masa tu dia baca saja inilah kota, inilah cinta. Ini dia. Orang pertama. Dia cerita bagaimana pengalaman dia. Okey. 29. Jadi hari ni saya hadiahkan buku ni kepada Kias. Adik nama apa? Aizat akan balik serah kepada Yang Mulia Puan Siti. Kita terimalah buku ni insya-Allah. Okey. Terima kasih. Okey. Lepas tu, lepas kita latihan tu, kita tukar pula bunyi sengau. Suara yang dibunyi yang melalui hidung. Ke hidung pula ke hidung. Lepas tu, diulang mengeluarkan bunyi dengan beberapa kali. Boleh. Lepas tu, latihan mengeluarkan bunyi daripada tepuk tangan. A, B, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B. Masa ramai-ramai A. Dalam satu bulatan A. Kedua kata B. A, B, C, A, B, C, D. Okey. Baik. Latihan tu kena bertikah. Lepas tu latihan tabola. Lota dia ambil. Dia pun kata kita kata pula. Dia ambil pula. Jadi latihan sebut. Lepas tu vowel. Vowel ni tarik dan keluarkan nafas seperti biasa. Kemudian ditukar dengan menggunakan nafas niranga mulut. Mulut kita mulut kita bibir mulut amat penting. Okey. Lepas tu kita terusnya sebut teks konsonan ke apa semua. Boleh. Itu latihan penting. Kalau tak buat latihan ni macam mana nak jadi deklamator yang baik? Asas ni waka ni awak boleh pergi pidato, awak boleh pergi nak ngaji Quran, awak boleh pergi nak jadi segala-gala. Waka ni jadi penyanyi, jadi pelakon. Waka ni penting. Pertama kali untuk deklamasi puisi. Sebab sepenuhnya kita guna suara dan nafas dan kita hafal. Dan kita, nak bagi suara kita, jangan kalau suara dia tidak garau. Tak apa, tak semestinya suara garau. Ada saja sesuatu untuk dia. Ada cara dia nak menampilkan pula. Ada cara dia pula. Okey. Lepas tu sebut suku kata. Seperti saya tunjuk dalam buku tadi, dalam kertas tadi. 2 suku kata. Saya, ibu, bukit. Awak kena latih tu.
Awak kena latih. Pertama saja awak nak baca tu. Ada 3 awak baca 3. Lama tu awak gabung ke semua. Lama itulah daripada A, B, B. Besok bapa boleh beli buku biru baru. Lepas tu nak tukar nada. Besok bapa boleh beli buku biru baru. Bukan saya nak suruh kata besok bapa boleh beli buku biru baru. Awak tukar nada. Mungkin mengalami A kata gitu. Kedua dia kata besok bapa boleh beli buku biru baru. Hari lain ni boleh kata besok bapa boleh beli buku biru. Awak bukan tukar nada. Besok bapa boleh beli buku biru baru. Awak tukar nada awak macam nada dari sajak awak tu awak lagu. Masa awak buat persembahan tampah awak bukan awak lagu. Awak kejut kau irama. Boleh faham maksud saya? Boleh faham? Awak jangan keliru dengan saya. Saya takut awak gapo saya ngajar ni. Comel cuma cumi, comel cumbi cuma curi cili celah ceret. Comel cuma curi cili celah ceret. Comel cuma curi cili celah ceret. Comel cuma curi cili celah ceret. Saya nak awak gitu. Bila awak gitu awak jumpa maksud dia. Kalau awak baca selari, macam awak baca selari, fakir fikir fasar fulus pilus, fakir fikir fasar fulus pilus, fakir fikir fasar fulus pilus. Awak gaya awak gapo? Awak kerja apa? Gema gila gelek gadis gagak goyang gosi. Hati hairan hendak hormat hukum hidup. Hati hairan hendak hormat hukum hidup. Hati hairan hendak hormat hukum hidup. Jadi, macam saja awak nak baca tu, ni latihan ni. SA gapo semua ni. Macam awak jumpa baris saja, awak tak jumpa lagu ni. Tapi awak cipta nada tu. Boleh? Ini maksud saya. Awak beri sajak gapo awak boleh hidupkan sajak tu. Sajak tu tak ada roh, sajak tak ada nafas, tak ada nyawa. Awak nyawa ke sajak tu. Bagaimana awak nyawa ke sajak tu? Tuan Haji, saya tanya ni sikit. Nak bagi nada irama pada sajak tu macam mana tu Tuan Haji? Adakah sendiri fikir ke ataupun mereka kena kaji pula deklamator sebelum ni dari segi irama mereka? Boleh bagi tips tak? Takutnya kita pun letak nada ikut suka ke macam mana? Boleh tak Tuan Haji? Okey. Nada tu dia dalam sajak tu kita kena cipta nada. Okey. Kalau pertama tu nada dia kita mesti pertama dia perlahan. Dia makin naik makin. Bila tepat chorus mesti dia mantap. Okey, turun balik. Walau apa saja yang berlaku, kita kena pandai imbang nada tu. Kita nak sebut tu biar ada keharuan tu nak letak di mana. Kalau kata kunci rahsia dia ada di sini. Dengar molek setiap yang kita hembus kita kena tarik balik. Hembus tarik, hembus tarik. Hembus boleh faham maksud hembus tarik. Kalau kita serah benda tu kita tinggi, kita kena balik. Kena biar bersebab, tinggi pun biar bersebab. Itu nada. Kalau kita nak turun balik tu, nada mana kita nak turun balik? Kita turun dengan sindi ke? Turun dengan terharu ke? Atas penghayatan kita? Di situ letak lenggok tu, letak ujung irama tu. Saya nak beri contoh. Macam mana contoh? Kalau ada K. Macam mana kalau hembus tarik. Saya nak beri contoh macam mana? Okey. Okey. Titis manis tidak selamanya madu kasih. Cambah kembang di laman layu bertindih. Mungkin bertindih. Mungkin saya tak kata titis manis tidak selamanya madu kasih. Cambah kembang di laman layu bertindih. Tak ada maksud. Saya rasa bagi saya lah, bagi orang lain tahu, tapi kita rampah perasaan pade penonton, kita main perasaan dia mungkin titis manis tidak selamanya madu kasih. Cambah kembang di laman layu bertindih. Mungkin saya sudah main perasaan. Itu maksud. Terpulanglah orang boleh terima tak boleh terima, tapi yang penting ada rasa pedas, ada manis, ada masam, ada perasaan di situ. Ada keharuan di situ. Okey, titis manis. Tengoklah keadaan sajak tu macam mana pula. Itu maksud saya. Kita tak boleh baca senada gitu. Tak boleh baca tak boleh. Kita kena cipta. Baca saya kata embuh tarik. Kalau kita tak kita kata titis manis tidak selamanya madu kasih. Embuh tarik balik.
Cambah kembang di laman layu bertindih. Kita boleh. Kita jangan lama sangat. Macam baca Quran, setiap 4 berakah berhenti tu, 2 minit, 3 minit, tak boleh putus masuk. Benda tu orang lain masuk. Iblis masuk, benda lain ambil. Kita baca tu ada tempo dia. Kalau lepas berhenti, dia tak boleh berhenti sampai 5 minit. Contohnya, dia tak selok ke dia. Contohnya, titis manis. Tidak tu, mungkin tangan saya. Titis manis tidak selamanya madu kasih. Cambah kembang di laman layu bertindih. Jadi kita kata, sebab yang kata tadi, tiap yang kita kata kita rasa benda tu. Tiap yang kita kata kita faham benda tu. Kalau kita kata kita tak faham, seperti burung tiung, pandang ngucap, pandang ngaji, pandang sebut. Dia tak faham apa. Dia sebut Tapi kita ni, burung tiung tu, sampai bila pun ada tu yang disebut. Dia tak pandang Allah. Jadi kalau kita ni, mungkin berkata tu kita sebut hari ni, kita sebut lagu tu. Mungkin mood yang lain kita sebut lagu lain. Ataupun suasana tu, majlis tu, lagu lain. Sebab sajak ni ada banyak nama. Nak sajak pop. Sajak pop ni sajak yang sajak popular lah. Saya sajak yang gurau-gurau. Sajak yang tu. Sajak serius ada juga. Okey, bergantung pada audience. Okey. Terima kasih. Tuan, terima kasih. Terima kasih suka jawapan tadi. Okey, terima kasih. Dia bergantung pada embuh tarik tu amat penting. Kalau kita tahu cara nak embuh tarik, dia akan berjaya hidup. Dia akan berjaya dalam kita dapat menghidupkan puisi tu. Kita nak ambil embuh. Sebenarnya Isa Mak Said, Isa Sarwan Negara tu, dia bukan baca sajuk seperti kita baca sajuk begini. Tenang saja, tapi penghayatan dia tarik kita. Dia tarik khalayak. Dia naik tak petah dengan cara dia baca simple saja, tapi kesan dia ada. Ini daya tarik. Kita kena pandai lah. Jangan terlalu banyak untuk orang ketawa. Begitu juga masa latihan. Jangan ketawa. Kalau kita banyak nak ketawa, kita gagal. Sebab benda ni serius. Kita bukan untuk senda gurau. Kita tampil dalam majlis puisi ni penting. Sebab tu Rasulullah sebelum dia pergi, sebelum dia bakar semangat tu, sebelum tubik tu, ada beri kata-kata semangat. Baca sajuk tu. Lepas tu dia pergi berjual. Itu penting. Itu penting. Okey, latihan tu banyak kalau nak ambil ni, saya bagi kadik Jika jengkel julang jagung, jangan jolok jendela jiran. Kakak kerja, kita kena ketil kutu kolam. Ku kikis kuku kakiku. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis kuku kaki kiriku. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Macam mana kita boleh buat gaya apa? Kita buat penghayatan, kita ingat kata itu, kita sebut, kita kenal. Ku kikis. Kita kena tahu ku kikis. Lagu mana? Ku kikis. Lepas tu apa? Kuku kaki. Kaki mana? Kiriku. Lepas tu siapa kata? Kakakku kata. Bayar ke wajah kakakku kata. Kuku kaki kiriku. Kaku. Jadi setiap sebut setiap benda kita nak royak, kita kenal, kita pasti. Betul kita ada kakak sungguh. Kalau kita tak ada kakak, buat penghayatan kita ada kakak. Barulah kita buat benda tu jadi hidup. Baik-baik ke benda tu berlaku. Jadi ku kikis. Kuku kaki kiriku. Tak kena kaki kanan. Kaki kiriku. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Mungkin satu pertanyaan yang kita nak beri ke dia. Mungkin kita nak, berarti kita nak sindir balik. Itu maksud dia. Jadi satu ayat tu berbagai-bagai kita boleh buat atas penghayatan kita. Kalau kita berjaya kenal dengan cara tu, berjayalah kita kalau menjadi seorang diplomat tu. Lebih lagi, saja tu nak gitu. Kalau kita buat tak kena berhenti, tak kena dengan kehendak, gagal. Jadi cara mana nak buat? Latihan. Setelah kita cari nada yang betul, kita rakam. Setelah kita rakam, kita buat penghayatan. Sebelum kita rakam penghayatan, kita kena dengar suara kita masa kita berlatih. Macam mana kita dengar suara kita masa berlatih? Kita kena tutup lebih telinga. Cari, kalau kita nak dengar suara kita cari tempat yang ada gepur, yang ada gemur. Contohnya, kita duduk satu tempat bawah tangga ke. Kenapa kita nak? Sebab tu orang nyanyi ke, awak tengok penyanyi atas petah tu. Awak tengok lebih telinga ada benda. Dia tutup lebih telinga dia tu. Saya sekarang, ramai-ramai. Okey, kita kata merdeka. Acik sebut ramai-ramai. Merdeka. Acik sebut tutup lebih telinga. Acik sebut tutup lebih telinga, awak kata merdeka. Merdeka. Itu suara awak. Acik awak kata merdeka, awak tak tutup telinga. Acik tutup lebih telinga tangan. Tutup lebih telinga tangan. Awak kata merdeka. Acik sebut. Itu suara awak. Macam kita di atas petah.
motherboard tu, spekar tu kena beri ke kita. Kalau spekar tu tak ada kita baca habis sedap lah suara. Kita tak tahu suara kita dengar gana. Itu atas petah penyanyi tu dia ada benda ada ke dia atas petah tu. Kalau kita baca saja, mic itu spekar tu tak mari kita duduk luar belakang. Kita tahu kita kata apa. Ni saya lah ni pun saya tak kalau sekali saya dengar suara saya ada satu benda di telinga. Batu rakan main perakai awak tengok ada Elias sekarang tu dia nyanyi lagu gapo tu. Ada benda di telinga dia. Dia dengar suara dia. Penting itu. Ini penting juga ni. Ini satu benda bukan kata main-main. Sebab tu masa belakang kita awak kena dengar suara awak. Jadi utak kita tangan masa belakang awak nak guna tangan telinga awak. Awak ambil kapal. Bukan kain kau telinga awak. Awak baca saja. Awak dengar suara awak nak baca. Nada lagi mana? Tak percaya terus baca. Ini tanah air yang kita pijak. Awak dengar suara awak bagaimana? Boleh? Nah, itu penting. Setelah awak rakyat semula, awak guna hak mana awak nak. Tahap mana, tempo mana, awak pun kemah. Kemah itulah awak bawa sama-sama. Dan kita sebenarnya dibayangi oleh 3 watak, 3 tokoh tanpa kita sedar. Contoh, mungkin awak tengok ayah awak ke, orang-orang hebat ke. Kalau awak seorang pengkaji, awak bayar ada 3 orang lagi awak betul-betul kenal ataupun 2 orang. Orang tu, di dalam orang tu. Ini memang kerja gila tapi kerja tak betul tapi memang betul. Contoh, saya tengok Sabri Yunus. Ada 2 tokoh dalam Sabri Yunus. Mungkin Sabri Yunus tak perasan. Ada Eskarisme, ada Mak Sento. Pasal saya pernah kenal dengan Eskarisme, saya pernah dengan Mak Sento. Maka Sabri itu, bawa Sabri itu mungkin Sabri Yunus. Bagi saya, penghayatan saya. Jadi seseorang itu, kalau orang itu hebat, mesti dibayangi oleh satu benda. Tanpa dia sedar, tak dia sedar. Macam kita kok. Macam kita malu dengan orang ni, kita tak sedar dah. Kenapa? Jarak waktu dengan Rasulullah sudah jauh. Tapi kita sudah kenal dia orang macam mana gaya-gaya. Itu boleh lah kita berselawat itu boleh. Mungkin kita akan ada benda-benda tu. Kalau ada benda-benda tu, ini boleh bayar. Awak minat bidang apa, awak kaji benda tu. Bukan saya nak suruh awak jadi orang tu. Tapi sekurang-kurangnya itu ketokohan suara. Macam Siti Nurhaliza. Awak pasti ia ada 3 suara dia. Suara kita ni ada air, suara kita ni ada warna. Suara kita ni ada irama. Awak tengok Siti Nurhaliza, awak tengok Jamal Abdillah. 3 dalam Jamal Abdillah. Ada Romli, ada Brori. Bagi saya. Kalau awak tengok Siti Nurhaliza, awak tengok molek suara dia nyanyi. Ada 3 lapis suara dia. Dia bukan senada, bukan selapis. Itu tumbuh dan tarik bagi saya. Awak kena faham konsep ni. Kalau nanti awak kata, dia ni kecek gapo, saya tak faham. Boleh? Boleh. Awak rasa kan? Sebab tu bila awak baca, selepas latihan kau, awak baca saya dengar, mungkin ada satu benda-benda saya boleh, mungkin kalau saya boleh tegur lah. Kalau tidak, itu nama bengkel. Kalau tidak, kalau bengkel ni, kena ada, ada balik, buat praktikal, saya tengok. Kalau tidak, kita, macam saya bercakap seorang lah. Boleh? Kalau nak buat latihan ni, macam tu saya kata, tak boleh bersemuka. Okey. Ada apa-apa lagi? Okey. Ada apa-apa? Ada soalan? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada. Jelas. Okey, tak apa. Saya nak tanyalah, kalau tak ada soalan. Siapa yang pernah dikemasi puisi dalam banyak-banyak apa ni peserta dengan saya ni? Dan kalau boleh ada seorang 2 ataupun nak cuba deklamasi 1. Ada Saya. Faris. Arif boleh Faris. Terang Faris. Astagfirullah. Tak apa. Contoh sebab waktu pertandingan, ingat tak KSSB juga. Waktu tu Zat ni jemput tuan sebagai sebagai juri. Okay. Untuk pertandingan sajak Pencak Kiah. Saya masuk masa tu lah. Okey. Okey. Ambil tajuk tak ingat mana lah. Tahun lepas ke? Tahun lepas, tak ingat.
Okey, 2 tahun lah. Mungkin 2 tahun. Tajuk yang anda ambil tanggam warisan. Okey. Tanggam. Tapi tak Okey. ingat mana lah. Kalau kita sebut tanggam tu, kita kena tahulah tanggam tu ke apa. Tahu tanggam? Tanggam. Sambungan Dia penyambung. perabung rumah tu, dia macam lambai macam ni. Lepas tu dia ada kayak bumbung rumah kita tu dia ada bentuk tu. Tanggam tu adalah bumbung tu yang bagi tanggam tu. Setiap perkataan yang kita nak baca mesti kita nak tahu maksud. Kalau tidak gagal. Boleh? Okey. Tanggam warisan tu orang panggil melih rumah. Okey. Boleh? Kita sebut tanggam warisan. Okey, tanggam warisan. Okey. Boleh baca serakat. Jangan takut. Try. Tak ingat mana. Bismillah. Okey, nafas lu Ikut penting. nada ke mana? Tak apa, baca lagu mana pun. Tapi dia kena mati lah. Nada. Ambil mood sikit. Ambil mood. Bila kita nak baca saja, kita ambil mood sebentar. Relax dah. Dia panggil hening. H-E-N-I-N-G. Hening. Hening tu ambil mood. Sikit apa? Nali. Tak apa. Tanggam warisan kita terbina dari kayu-kayan tradisi. Itu je tuan, anda ingat. Dia orang cek panjang, kita ingat mana. Okay, boleh. Tak apa, terima kasih. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Okey, terbina dari kayu-kayan tradisi. Okey, kita ambil language kita nak 3 lah itu. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Mesti ada tambah lagi dah. Bila kita start tu, semangat ada dah situ. Semangat kita tu, tak kira terbina tu tak ada semangat. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Itu nada ada. Kerana buat gaya. Terbina. Ingat. Mulut nganggur. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Awak boleh lagi. Awak cari lagi. Ini latihan. Okey, tak dia awak baca mula-mula deh. Baca kedua. Ambil yang kedua. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Okey. Mungkin pasal mula-mula mesti perlahan dia. Start. Terbina dari kayu-kayan. Kayu. Awak cari. Awak akan jumpa lama tahu apa. Awak jumpa molek, awak pun buat. Itu latihan. Okey. Terbina. Awak tahu terbina. Tanggam tu, awak bayangkan benda tu. Terbina. Jadi, tajuk dia tanggam warisan. Tajuk awak tak boleh royak. Gaya. Tanggam. Tak payah. Tanggam warisan. Karya Safia Muhammad Ramli. Lepas tu, awak pun nampak ada? Awak nampak ni? Terbina. Orang tahu lah. Terbina ke apa? Dari kayu-kayan tradisi. Buat. Terbina tadi, tanggam tadi. Itu gaya dia. Tak sebab gaya pun tak apa juga. Terbina. Terbina ke apa? Mesti nak royak. Dah. Terbina. Terbina tu nampak lucu sikit. Terbina. Bila buat gaya jangan tutup muka kita. Apa? Terbina. Tak boleh. Terbina. Tak boleh. Mesti bumbung rumah dia. Macam kita buat. Slow. Gaya kita naik. Gaya. Terbina. Terbina dari kayu-kayan. Benda yang positif mesti kanan. Benda dendam, marah, benci, penjajah. Kita nak marah. Tuak sebelah kiri. Dendam. Sebelah kiri. Okey. Benda ni molek. Rumah tangga barisan. Terbina. Terbina dari kayu-kayan tradisi. Lah. Tengok suasana. Awak cari. Sebab tu artikulasi. Cari. Bina. Betul. Intro amat penting. Sebab pengadia akan terpukau. Awak tunggu dah awak. Orang lain ada dia baca sajak lagu ni. Tapi dia baca gitu ya. Awak Markah.
Kena cari, kena bina, kena latihan. Okey, kita habis pukul 4.45. Asal. Okey. Okey, kita tengok lagi. Okey, okey, kalau siapa-siapa nak buat latihan, saya bagi untuk artikulasi. Boleh tulis Boleh? Nota dengan saya. Awak tulis buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buayan. Buaya, awak baca latih Buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buayan. Fikir kita kena fokus. Kita kena fokus benda kita sebut. Dia tak buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buayan. Kalau kita sebut buaya, fikir kita tak kenal buaya. Dia tak akan jadi. Lepas tu, lagi red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow. Kenapa dia tak akan jadi lari? Sebab kita sebut red tu, kita kenal red gapo. Lorry, yellow lorry, red lorry. Fikir kita kena kenal benda tu. Red lorry, yellow lorry, red lorry. Kita fokus. Dia panggil titik fokus. Fokus. Kalau kita tak fokus satu benda, kita tak jumpa cari. Red lorry, yellow lorry, red lorry. Lama-lama kita lancar. Comel cuma cakap. Comel cuma cakap. Cuki, curi, cili, celah, cerek. Kita apa tu? Tu kikis, kuku kaki kiriku. Kakakku kata kaki kiriku kaku. Nak tulis tak apa, nak latihan. Okey. Okey. Okey, kalau nak buat latihan ramai-ramai, saya ada cara dia lah. Okey. Asah tu angin keluar ke ikut bibir. Nipis. Okey. Lepas tu kita buat tebal. Macam kita belon pecah, bocor. Keluar. Okey. Lepas tu tadi kita buat ada latihan semua dah. Tu. Itu penting. Asah tu penting. Senam muka ingat senam muka. Semua kena buat. Nganggur mulut. Nganggur cekik biar nak tahu latihan kita berjaya, tubik bitai. Tak kena bitai. Kena. Bitai kamar, bitai lak. Benar tak? Awak benar tubik bitai depan mata awak. Sama sorry takut malu. Awak buat lagu mana pun nganggur jelek tonye, ngak wak mulut awak yang guna tangi. Awak nganggur sebuah mana pun. Ngongek. Aku tubik benda. Lak. Cok berjaya. Kalau tak tubik benda tahu tak berjaya. Sebab untuk lahirkan suara kita dengan baik, mulut kita terpaksa rayup. Tak malu kalau awak malu, muka awak tak berjaya. Rayup apa muka awak? Awak sebut benda tu siapa? Itu berjaya. Tengok awak nyanyi. Jamal, siapa yang tarik muka dia? Jamal Abdillah nyanyi. Kenapa Jamal Abdillah nyanyi sedap? Dia mari dalai jiwa dia. Ada ramai penyanyi tak berjaya. Dia tak ambil penghayatan tu. Dia tak pandai nak guna. Baca sajak gitu juga. Awak nyanyi gitu juga. Awak buat apa pun. Dia mari dalai dia. Awak faham tak maksud saya? Apa tak faham? Jangan takut jangan takut. Awak jangan takut. Kalau awak takut, tak berjaya. Okey. Saya rasa saya sudah memberi satu gaya benda lah. Okey, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan? Okey, tip yang paling penting bersedia dengan semangat. Okey, kita bersedia dengan semangat. Kata kita ada rasa cinta kepada bidang ni. Pada puisi, pada teknik bahasa deklamasi. Rasa cinta, kita cinta. Ketiga, kita ada kreativiti. Bukti matlamat untuk deklamasi, untuk semaya, untuk solat, untuk zikir, untuk gerak kerja apa-apa, untuk kita jadi pembimbing, kita jadi MC, jurat acara apa. Lepas tu kesanggupan dan bakat. Bakat tu anugerah Allah Ta'ala. Kita pergi tengok mana-mana majlis, kita tengok pengacara apa, kita kaji, kita tengok. Kenapa dia jadi selamba, kenapa dia tidak menarik. Sebab dia tak buat ulang kaji, kita tengok pengacara TV. Kita tengok apa-apa program dari TV. Kita belajar daripada situ. Kita tengok, kalau dia ada buat silap, dia jangan tiru silap dia.
Okey. Boleh? Okey, itu adalah seni deklamasi Kita mesti rajin belajar atau berguru untuk memajukan diri kita. Kita belajar dan berguru dan dia akan berlatih bersungguh-sungguh. Kita akan berlatih bersungguh-sungguh. Okey, dia berikhtiar untuk memahami sajak itu. Macam mana kalau tak faham macam mana? Kalau ada penulis dia, kita minta restu penulis dia. Atau kita tanya macam mana dia cipta karya tu. Lepas tu kita hafal. Mesti hafal. Kalau tak minat nak hafal, sorry. Sebab negara kita pertandingan sajak ni hafal. Indonesia dia pergi teks, dia pergi kertas. Itu Indonesia. Kita hafal. Okey. Akhirnya kita boleh menang dan kita pantang dicabar. Kalau ada majlis apa-apa, biar free pun, biar kita tak bayar pun. Kita tampil ke diri kita untuk membiasakan diri kita. Dan masa untuk bertanding, kita pergi awal tempat tu. Kalau boleh kita pergi sebelum bertanding. Kita pergi tengok tempat tu, tandas kat mana, bilik semaya kat mana. Kalau boleh benda tu dalam negeri, kita pergi awal lagi. Hari bertanding kita pergi tu, kita tak payah cari-cari dah. Nak duduk mana, nak tengok tempat angle mana, apa. Kita kena rigel tempat tu, kena rasa. Kalau boleh kita pergi awal, tertidur tak petah tu. Pasal petang ni kita nak guna buat tanding. Kita pergi tidur. Cokoh situ. Jadi kita pergi hari tanding tu, kita tak ada kesegak. Kita tak rasa takut dah. Kita biasa dah. Seolah-olah menang tempat kita. Kita tak rasa asing dah benda tu. Jangan biar kata, oh dia ni gila orang mari dia. Tak apa, biar kata gila. Tak apa. Kita kena kenal tempat tu. Ini pengalaman saya yang saya alami. Saya tak buat. Saya buat bukan kosong-kosong. Saya bukan kata buat lolok-lolok. Saya tidur. Malam nak tanding, tenis saya ada. Saya tidur situ. Saya semaya situ. Saya pergi tengok tempat tu. Kalau ada rehearsal, saya baca seperti saya nak tanding dah. Orang lain takut nak tubik. Tak apa, biar kita tengok pun. Sebab malam tu, sebab saya kata pada awal tadi, bagaimana bertanding, berlatih, begitulah bertanding. Bagaimana kita berlatih, begitu bertanding. Nanti bertanding baru kita nak buat. Masa ni kita nak susu-susu kasih tunjuk lagi. Sorry. Buatlah, tak apa. Orang nak tiru-tiru lah. Hak kita dah. Ada pantang jumpa petah. Pantang jumpa tepat. Hampir tepat tu. Baca. Hadut. Bla 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 bla. Sebelum tanda tu kita bayar dah. Kita ada dah petah tu. Gini. Pengadil kita tengok. Kita tanda tu. Kita boleh berapa pengadil. Pengadil tu bucu mana. Terkelih dia. Jangan takut. Rasa berdebat tu mesti. Dan teks saja yang kita nak baca tu. Kita boleh poket kita. Bawa. Apa tu step tu bawa. Bawa boleh poket. Sebab dia ada dengan kita. Itu petua saya. Saat-saat nak naik petah tu, mungkin kita tak ingat. Salin yang kita ada dengan kita tengok. Lepas tu kita lipat, kita boleh poket kita. Dia tak ada asing pada kita. Kalau tak ingat, jangan buku ambil tengok. Kalau kita latihan cukup dah. Sebab kita kata saya tadi lah, kita tarik nafas, kita baca sebari. Baca-baca, lepas tu kita masa bising kita baca baris pertama, baris kedua mari dah. Kita baca baris kedua, baris ketiga mari dah. Kita berjaya. Boleh. Okey. Kegugupan adalah musuh utama kepada penggiat. Gugup kenalin tu awal. Lepas naik petah, kita tak kenalin dah. Kita berjaya. Kalau atas petah kenalin lagi, kita tak nombor. Kalau sebelum tanding, belum nama kita sebut, kita kenalin. Kita terdebar. Itu maksudnya kita nombor. Bila kita naik atas petah, dia pun hilang. Itu bagus. Cara dia, ada petua dia. Naik atas petah, kita hening. Hening, melangkah pertama, kita pergi salih. Salih tu sebabnya kita test mic. Kita pun undur balik, tarik nafas. Perut naik, embuh. Kita baca tajuk. Baca tajuk, baca penulis sajak tu, bukan seperti deklamasi. Baca biasa. Sebuah Seriusa Bangsa. Karya Nur Hisham Mustafa. Bukan sebuah Seriusa Bangsa. Karya Nur Hisham Mustafa. Itu deklamasi. Tidak. Baca tiga sebutan, tiga berbeza. Contoh. Sebuah Seriusa Bangsa. Karya Nur Hisham Mustafa. Boleh kita baca saja. InsyaAllah. Boleh? Okey. Tuan. Tuan. Ya, boleh. Perlukan rehat ke? Saya perlu minum pertanyaan. air dulu. Boleh? Pertanyaan. Saya perlu pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan,
saya antaranya masa kita bertanding, buatlah yang sebaik mungkin. Kalah menang berada di tangan juri. Okey. Dan kita yakin kita menang. Kita yakin kita boleh buat persembahan dengan baik. Kita jangan tunjuk kesilapan kita. Seperti kita baca sajak tu, lepas baca tu kita nampak kita macam gagal. Macam frust. Tenang, relax. Seperti awal kita tampil, sudah tu kita turun dengan tenang. Boleh? InsyaAllah. Okey. Penghakiman Ada persoalan daripada peserta. Okey. Okey. Soalan dia berbunyi begini, Tuan. Ya. Boleh bagi contoh nada bagi sajak yang menunjukkan emosi gembira? Itu antara persoalan yang dikemukakan oleh saudara Ahmad Zulkifli. Saya ulang balik soalan dia. Boleh bagi contoh nada bagi sajak yang menunjukkan emosi gembira? Biasa gembira tu bergantung kepada sajak yang kita nak baca tu. Tahap dia. Nak terus gembira, macam mana benda tu nak gembira? Biasa sajak tu gembira yang macam mana? Saya nak tunjuk macam mana gembira. Saya rasa yang penting dia mesti bermula dengan tenang. Gembira tu tahap mana gembira? Senyum ya. Kita ceria, wajah kita ceria, tenang. Itu ya. Takkan kita nak ketawa. Dia bukan nikmati saja. Bukan lawak jenaka. Gembira tu kita puas hatilah, tenang, senyum. Kita boleh mendepani tangan atau kita kelih kepada khalayak tu macam mana. Kita itu saja. Gembira tu senyum, ceria. Wajah yang ceria. Ya? Boleh? Boleh? Persoalan daripada beliau juga. Segi psikologi. Okey. Tahap gembira tu saya tak faham maksud macam mana. Maksud kepada yang bertanya ni, gembira pada sudut wajah saja ataupun penjiwaan tu yang dibawa? Penjiwaan dalam saja. Kita tenang lah. Gembira mana khalayak pun gembira. Bukan kita seorang yang gembira. Watak persoalan yang kita kemukakan dalam sajak kita berjaya. Gembira. Okey, kita berakhir dengan gembira. Dan kalau sedih pun kita tak boleh menangis. Dia tak boleh over, dia tak boleh. Sajak dikemasih puisi macam berlakon, tapi bukan berlakon. Kalau benda tu menyebabkan menangis, sedih air mata, kita tak boleh keluarkan air mata. Kita tak boleh menangis. Kalau kita menangis, kita berlakon. Kita bukan berlakon. Penonton menangis tak apa. Macam ketawa suka. Dia tak boleh suka. Hanya kita boleh gambarkan kita suka. Boleh faham? Dari sajak tu kita mati. Kita tak boleh tidur mati. Lepas kita bangun semula. Itu lakon. Kita gaya mati tu, kita kena tunjuk lagu mana mati tu. Contohnya. Kalau gembira pun, tak boleh kita ketawa. Tapi gembira, senyum lah. Senyum yang puas macam mana. Gembira macam mana. Okey. Saya rasa gitu. Okey. Sebab penghakiman ada dua. Suara dengan teknik. Suara 60, teknik 40. Okey. Dia ada pecahan pula. Suara tu, dengar molek dalam penghakiman 100 markah. 60 suara. 40 teknik. Okey. Suara ni vokal 15 markah. Intonasi 15 markah. Nada 15 markah. Kelancaran 15 markah. 15 bermaksud 60. Itu dia ada suara. Pasal benda tu kita waktu dengan suara kita. Semua tu gambar dengan suara kita. Teknik ni pasal ni lah. Dari bahasa tubuh kita, dari segi kostum kita, alat yang kita bawa ataupun kita gerak bagaimana, itu teknik. Okey, mati tajuk tu. Teknik kita pun nampak?
Mungkin watak tu mati. Kepala dia kolek lagi ni. Mungkin teknik dia rubuh kita kepala dia. Cik, gitu, rebek gitu. Mungkin orang mati. Boleh? Teknik ialah bahasa tubuh lah. Okey, mimik bahasa tubuh, penghayatan, penampilan. Itu teknik. Okey, mimik muka 10, bahasa tubuh 10, penghayatan 10, penampilan 10, 40. Okey, teknik. Wajah yang menjernih, menterjemahkan makna. Okey, bahagian yang berfungsi. Mata, kening kita. Okey, bibir mulut. Yang benda-benda wajah kita ni berkaitan dengan kening dengan mata kita. Mata kita kelih lagu mana? Dia besar, kecil, ataupun terkelih lagu mana? Bibir mulut kita. Kita itu, 3 tu. Contoh, marah. Mata dibulatkan, mata dibesar. Jadi, sedih lah. Okey. Bahasa tubuh ni termasuk kepala lah. Bau, tangan, gaya tangan kita ni. Skema dia macam mana? Menggambarkan macam mana. Dalam reklamasi fungsi, kaki kita memang dilantar. Kepala kita di bahagian tubuh yang bergerak. Mana kita bergerak bagi atas. Sekat pusat lah ke atas, pinggir ke atas. Bau kita. Okey, kalau kita buka tangan, ada waktu kita buka habis tangan kita. Okey, ada soalan? Boleh? Silakan Alhamdulillah tuan. Okey, satu lagi pantang larang. Jangan bibir jilat bibir. Baca-baca, keluar ke lidah. Jangan sekali-kali. Kalau boleh, jangan amal. Sebab kalau orang tu hebat sama mana, kalau dia amal dia gini. Katanya dia, gitu. Ataupun, gitu. Lidah dia. Jangan amal. Tak boleh. Kena jaga sangat-sangat. Kalau boleh, jangan amal sangat-sangat. Kalau amal tu, kita jadi lagu mana hebat pun, dia tidak akan menarik. Siapa-siapa pun. Minta jauh. Benda tu, minta jauh. Dan kita, kalau boleh, jangan ada masalah, apa? Asma. Lelah. Sempuk. Kalau orang sempuk, dia nak bina napas dalam perut, dia tak boleh. Dia akan jadi letih. Lelah tu, asma tu, mana dia kena besar lah. Dia kena letak jabatan lah. Tak boleh. Nak baca boleh, nak masuk tanding tu, dia mungkin letih lah. Okey. Soalan? Pantang larang selain tu tuan? 2, 3. Jangan makan benda-benda yang kembung, air batu, benda-benda ubi, pisang, benda yang kembung, boleh mengembungkan perut kita. Kalau tak kembung, tak apalah. Awak boleh makan air batu tu, dia boleh keringkan tekuk awak. Nak makan tu sederhana saja. Jangan makan ketuk-ketuk ais. Tidur cukup. Tidur macam tu, masa saat-saat nak tanding tu, makan roti dah. Roti gardenia tu, makan dengan air susu, dengan aiskrim. Aiskrim, panggil apa? Aiskrim apa? Ni, dia aiskrim yang apa? Vanilla. Aiskrim vanilla tu, awak makan dengan aiskrim roti tu, vanilla tu dia boleh sejuk tekuk awak. Lepas tu, saat nak naik batas sajak tu, awak boleh tegur air lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukkan tekuk awak tu. Tengok minum air, Kalau bismillah. telur kuning. Telur kuning untuk stamina. Awak pecah telur, awak selai. Bagus lah, telur air kampung. Dia stamina Itu amalan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, dia selalu telur mentah, dia buat macam ni. Dia tak pecah telur tu. Dia tak pecah. Awak pun telai. Bagus lah. Lepas tu air madu lah. Air madu tu, awak lemon pun boleh lemon. Awak malam tu awak berhad air lemon dalam air tu, pagi tu awak minum ke. Lepas minum air kosong lah. Selalu aman. Jangan makan pedas-pedas sangat. Antara tu lah. Itu antaranya. Tidur biar cukup. Boleh?
amat penting tidur. Kalau awak tidur tak cukup, stamina awak akan letih. Dia perlu tenaga. Boleh, lepas tu doa dengan Allah Ta'ala minta. Lepas tu awak pergi, kalau boleh pergi tempat petani, pergi awal lah. Jangan singgah dari mana-mana. Kalau kawan kata singgah ambil dia, sorry. Awak pergi sendiri. Awak tak kira dia kata, oh maaf saya, jadi masalah ganggu awak, konsentrasi. Awak kena tupu. Boleh? Okey. Apa lagi? Okey. Saya rasa benda-benda tular dah saya cakap ni. Okey. Apa lagi? Awak selalu baca sajalah. Jumpa saja awak baca. Kalau boleh hasilkan sendiri lagi baik. Jumpa saja untuk deklamasi, awak bacakan saja tu. Banyak yang takut. Cuba baca dengan derah lah. Keluarkan suara awak. Okey. Cermin adalah satu guru yang paling baik lah. Awak baca depan cermin. Cari cermin yang besar. Awak baca depan. Okay, baca. Okey. Kalau ada lagi? Siapa-siapa? Soalan? Boleh? Para wasatizah boleh tanya soalan. Boleh? Jangan malu jangan sedih. Jangan InsyaAllah malu. ni peluang kita. Kalau malu bertanya, sesak. Ya dah. Dari mai sekali ya. Jangan malu Sila. Pak tanya lah aku. Mana ada khilaf. Tanyalah apa saja. Saya tak kisah. Tanyalah. Amalkan budaya bertanya insya-Allah. Sila soalan daripada muslimin, muslimat. Silakan. Silakan. InsyaAllah lepas daripada ni kita atau wakil tanding daripada Popak ni ya. So wakil kita boleh. lah. Okey. Dan saya nak maklum dengar insya-Allah dengan saya maklum pada 13 hari bulan 3 di dalam bahasa dan pustaka Wilayah Timur kita buat Zain. Z-I-N-E, Zain. Tahu Zain? Daripada magazine kita nak buat macam ni. Kita buat bengkel penghasilan Zain, penghasilan karya. Mari kat dalam bahasa ataupun online. Nanti kita akan maklum. Kalau boleh mari sendiri bersemuka. Kertas A4 kita akan teknik, kita akan macam ni. Kita ajar, boleh ada kulit, dalam ni ada sajak. Kita akan buat pertandingan hanya 20 buah saja. Dan kita akan bagi hadiah. Z-I-N-E, Zain. Boleh? Dan ada esei, kita buat pertandingan dan kita ada resensi buku. SM Zaki akan hadir. Dan hari itu kita buat balasungkawa mengenang penasihat kita lah, Persatuan Pendidik Kelantan, Hisam Mustafa. Dan bagi hijau 13 bulan 3 hari Sabtu di dalam bahasa dan pustaka Wilayah Timur. Okay, saya maklum awak lah. Kalau awak mari sini, kita hak sebanyak 50 orang. SOP lah jarak. Dan kalau nak ikut lain macam ni, akan daftar, awak akan daftar, kita akan bagi kata laluan lah. Kalau nak hadir sendiri, awak hasilkan saja pendek-pendek, bukan saja untuk apa saya sebut tadi, bukan saja untuk deklamasi lah, saja untuk reka-reka gitu, saja kecil-kecil. Spontan tak boleh lah, spontan ke apa. Awak nak 20 buah tu satu tema pun tak apa, awak nak buat pelbagai-bagai tak apa. Kisah diri-sendiri ke. Habis kita buat satu majalah Zain tu awak boleh jual ke kawan-kawan awak. Dan awak hantar ke kita untuk diadili. Dan untuk tahun akan datang, kita akan petik saja siapa dia dalam itu, dan jadikan satu buku. Itu. Boleh faham maksud saya? Saya maklum awal ni, 13 bulan 3 insya-Allah. Ada di dalam bahasa dan pustaka Wilayah Timur, minta melalui kelak lah. Dan kalau kelak nak pertandingan pun tak apa, melalui ilmu kita bagi.
kelab pula nak bagi hadiah pula, nak tanding yang situ pula. Hak saya suku. Hak pihak kelab kelab sastra dan budaya nak buat pertandingan ni pula terpulang lah. Dengan syarat yang kita bagi tahu tu. InsyaAllah seni penulisan ni tidak mengganggu awak lah, mencerdaskan awak, mencerdaskan awak lagi. Boleh? Okey. Okey, kalau nak jadi orang hebat, kita kena tunjuk kehebatan. Kalau nak jadi orang bijak, kena tunjuk kebijaksanaan. Kalau nak jadi malu, kita kena tunjuk kemaluan. Boleh faham maksud? Mana kena berjaya lah, kena mari sini. Sini ada pusat dokumentasi ada bengkel Okey. Ada tanya? Okey. Setakat tak ada soalan? Malu Sila. Silakan bertanya. Jangan malu lah. Okey, mungkin antara yang percakapan saya daripada tadi sehingga sekarang, mungkin ada yang nesetuh di mana-mana ke, tak puas hati di mana ke, tak faham di mana. Okey. Okey, setiap sajak yang kita nak baca, kita kena baca step. Kena pastikan yang kita baca tu awal sampai akhir. Mungkin ada halaman di belakang kita tak tahu. Jadi kita nak baca benda yang salah. Kita kena tengok betul-betul yang kita baca tu. Okey? Puisi yang kita baca tu daripada kertas yang kita bawa naik ke pentas. Dia akan sebati dengan kita. Kita bagi ruh. Kita tidur dengan dia, kita hafal, kita jaga dia. Seperti dia itu adalah kita. Dan puisi terbagi pada dua, puisi tradisional dan puisi moden. Puisi moden saja. Walaupun puisi moden itu saja, proses evolusi dia remeh daripada pantun. Pantun ada pembayan dan maksud. Sajak pun ada pembayan dan maksud. Kita tak perasan. Simbol-simbol, lambang-lambang dan sajak. Okey, antara puisi tradisional, pantun, gurindam, syair, seloka dan termasuk mentera. Puisi pun, kalau kita baca dengan baik, ia beri terapi kita. Beri semangat kepada kita. Mendorong ke semangat kita. Kita memberi satu benda yang baik. Orang dengar pun jadi semangat. Ia panggil mentera juga. Boleh? Dia jadi terapi ke kita juga. Sebab sajak-sajak ni semangat, membuat kita jadi semangat. Boleh faham? Bukan kerja sia-sia, bukan kerja main-main. Sebab tu, Tok Emil, kenapa dia baca ketubah tak menjiwai? Sebab dia tak pernah, dia tak buat kalimat. Dia tak buat batas kalimat, dia tak guna nada yang baik. Kalau dia guna nada yang baik, tek ketubah dia tu, dia baca ketubah memang sedap. Saya pernah minta ketubah yang Tok Emil baca di Gua Musa. Tok Emil tu tidak tua, muda. Lepas tu saya minta dia bui, saya putus tek. Rupa-rupanya, tek dia tu dia buat batas kalimat. Dia buat sekat-tek. Lepas tu nada lagu ni, terik mana dia garis gano. Memang Tok Emil ni hebat. Saya putus tek di bandar Gua Musa. Tek ketubah dia. Ini orang ni, dia ni tahu cara nak buat ucapan. Dia tek, dia buat homework. Macam kita baca sajak lah. Jeddah, tempat jeddah berhenti tu. Cewek ke jeddah. Jeddah ni, baris hujung sajak tu, tak mesti kita berhenti hujung tu. Di baris yang sama. Jangan rangkap. Kalau rangkap pertama, kita sambung dengan rangkap kedua, salah. Kita memperkosa ke bahasa. Kita jangan perkosa. Kita kena buat baris-baris dia tu molek. Susun dia molek. Berhenti tu berhenti dengan lagu mana. Step rangkap pertama, kedua, 5 step. Jari kita. 1, 2, 3, 4. Ni jari kita. Jari kita 5. Rangkap pertama sudah kita baca. Nak pergi rangkap kedua. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rangkap kedua. Masuk rangkap ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Kat rangkap ketiga. Bukan berhenti. Nampak? Dia ada step dia. Macam kita waktu sebaris-sebaris tu, meresak kepada pemikiran pendengar orang, pergi baris kedua. Pergi baris kedua. Jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Sedih molek, tenang molek. Nampak? Lepas tu penggunaan mic tu, kita kena gerak, bagaimana. Kalau kita nak tarik suara, mulut kita jangan dekat mic. Sejauh sikit dengan mic. Dia sambil kita buat gaya, jangan tarik tu tanpa sebab. Setiap pergerakan kita di pentas, mesti bersebab.
tangan kita akak nak turun dengan gapo, buat turun dengan sebab. Kalau tidak sebab naik tangan kita. Kita akak tangan kita bla bla bla. Turun tu tak ada benda kena buat turun. Turun dengan gitu. Tak ada. Dia kena ada cara. Dia tak boleh tangan semua turun semua macam pidato pula. Okey? Nah, itu kena penting. Ini dia sastra keluaran bulan 12. Mana? Okey. Kalau ada bulan 12 ada bicara tentang deklamasi puisi.